ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita dan kejahatan dosa yang telah kita lakukan. Sesungguhnya sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, tiada siapa lagi yang mampu untuk menyesatkannya, dan sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, tiada siapa yang mampu memberi hidayah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, dan semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua perkara bid'ah adalah sesat. Semua kesesatan tempatnya di neraka. Semoga Allah menjauhkan kita semua daripada bid'ah, kesesatan dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minggu lepas kita tak ambil hadis pun, kita syarah di sekitar hadis yang telah kita ambil sebelum ni berkaitan dengan minggu lepas kita syarah tentang doa. Lepas kita syarahkan tentang ni hadis juga, tapi kita lebih banyak mensyarahkan maknanya, makna fitnah mahya, fitnah mamat kan. Okey. Jadi hari ini ada lagi sebenarnya isu lain yang sebenarnya pun nak cakap minggu lepas lagi, kerana ada persoalan daripada kakak-kakak, kerana ada kekaburan lagi pada isu tersebut. Contoh macam, tapi tak sempat cover lah minggu lepas, kita cover mahya wa mamat saja, satu doa saja. Contoh macam yang Cik Adi tanya tentang, aku jawab dah secara ringkas, iaitu kenapa kita kata zikir selepas solat dah siap, kenapa kita kata doa sebelum salam, maknanya dalam sembahyang. Secara ringkas pun dah jawab, kerana ulama dah cek, dah analisa, dan keputusannya ialah mana-mana zikir dibaca selepas solat. Cuma ada dari kalangan kita ni, sebab dah terbiasa, kita mungkin ada dalam minda kita, dalam hati kita, mungkin ada juga kebenaran bagi masyarakat kita, bagi pandangan masyarakat kita yang selama ni duk bawa doa selepas solat. Sebab dalam hadis Nabi kata dua-dua tu Nabi sebut dubur. Ada yang Nabi ajar doa, kemudian Nabi kata jangan kamu tinggal doa ini fi duburi kulli solat. Ada yang Nabi ajar zikir, Nabi kata zikir ini dibaca fi duburi kulli solat. Fi duburi itu memberi makna di belakang, di dubur setiap sembahyang. Dua-dua Nabi sebut di belakang setiap sembahyang. Jadi daripada mana kita distinguish ataupun kita bezakan jika zikir itu yang menggunakan perkataan dubur juga kita pergi kata dia selepas sembahyang, sedangkan perkataan yang sama Nabi gunakan untuk doa, tiba-tiba kita pergi kata doa sebelum salam dah habis sembahyang. Mungkin pegangan masyarakat kita betul, mungkin kita rasa macam tu sebab benda tu dah ramai dalam pengamalan kita. Mungkin kita rasa macam tu, dah ramai orang di negara kita. Memang semua orang lah, semua tu bukan makna semua betul-betul, tapi kebanyakan kan, kebanyakan orang bila lepas sembahyang baru dia doa. Belum dia bagi salam dia tak doa, dia memang dah tunggu doa tu selepas solat. Zikir tak zikir pun tak apa, asalkan doa. Kalau contoh lepas solat tu dia tak zikir, tu imam tu orang angkat tangan, bila dah amin semua orang dah pulang dah, mana zikirnya? Sepatutnya zikir selepas sembahyang, doa sebelum salam. Jadi nak tahu, nak untuk kuatkan kita punya, nak kuatkan iman dengan pegangan yang para ulama telah keluarkan, simpulkan tentang jika doa perkara itu dibaca sebelum salam, jika zikir perkara itu dibaca selepas salam. Jadi apa yang membezakan doa dan zikir? Pertama sekali untuk kita ketahui, lepas ni saya akan cakap tentang
apa yang dimaksudkan, bagaimana untuk kita tahu dubura boleh memberi makna selepas sembahyang, ataupun dubura juga boleh memberi makna sebelum salam. Lepas ni kita tahu, sebelum kita pelajari bila satu benda ni boleh memberi makna yang berlainan, sebelum itu kita harus tahu dulu apa makna zikir dan apa makna doa. Kalau kita dah dapat distinguish salah satu makna daripada maksud perkataan ini, tapi kita tak tahu mana satu doa, mana satu zikir, tak jadi tak? Kita dah tahu hadis ini, dubura ini memberi makna sebelum, dubura ini memberi makna selepas, tapi kita tak tahu mana satu zikir, mana satu doa kita nak baca. Tak boleh, kita kena tahu dulu doa yang macam mana, zikir yang macam mana. Oleh sebab itu, perbezaan antara zikir dan doa ni, kalau kita dah tahu bahasa Arab, mudah ajalah. Zikir ni memberi makna kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah dengan banyak cara, memuji Dia, banyak cara. Kita mengingati diri kita sendiri dengan kekuasaan Allah, dengan nama Allah, itu juga sih zikir. Doa mudah, doa memberi makna minta. Doa memberi makna minta. Sebenarnya talab syai', meminta. Tetapi kenapa kita kita panggil minta ini bukan macam minta yang seperti kita dengan orang biasa? Kita layak tak nak minta sesuatu sebenarnya? Kita hamba dengan Tuhan, nak minta Tuhan buat, layak ke tak? Kalau ikutkan minta Tuhan buat, tak layak lah kita hamba. Nak minta orang ni, kita kena, ayah boleh minta dengan anak, awak pergi buat air, contoh kan? Sebab dia lagi tinggi kedudukannya. Sekarang kita hamba, kita nak minta Allah bagi rezeki, tak kena. Disebabkan itulah permintaan ini dinamakan doa. Allah boleh bagi, Allah boleh tak bagi, dinamakan apa? Doa. Jadi doa specifically permintaan daripada hamba kepada Tuhan. Dan permintaan juga perkara yang sama. Jika berlainan level, orang atas minta orang bawah, kita tak panggil minta, kita panggil suruh. Jadi doa ni adalah benda yang spesifik apabila kita minta, kita sebagai hamba minta dengan Allah. Jadi kita tahulah mana doa, mana zikir. Jika perbacaan kita tu ada permintaan yang kita minta dengan Allah, maka itu adalah doa. Atas dasar ini, bila kita dah faham ini, kita syarahkan sikit tentang hadis sebelum ni yang kita tahu. Wa'il nampak Nabi angkat jari ketika berdoa dalam tahiyat akhir. Kita dah faham makna doa tadi, itu minta. Jadi dalam tahiyat, bilakah kali pertama kita perlu angkat jari? Apabila kita berdoa lah, kan? Bilakah doa kali pertama kita dalam tahiyat? Siapa boleh cakap? Allahumma salli ala Muhammad. Kerana makna Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah ke atas Nabi Muhammad. Bukankah ini permintaan? Kan? Kita hamba, kita minta supaya Allah supaya bersalawat kepada Nabi. Jadi doa bukan tu. Doa ada terjawab lah soalan akak sebelum ni ke, abang-abang sebelum ni ke, bila nak angkat jari, kan? Maknanya memang kita kena iktiraf, dari segi bahasanya memang kita kena iktiraf yang mana Allahumma salli ala Muhammad itu adalah doa, selawat. Tapi erti selawat itu adalah doa, meminta Allah Subhanahu Wa Taala supaya berselawat kepada Nabi. Tapi kita kena faham makna Allahumma salli, ya Allah berselawatlah ke atas Nabi, barulah kita tahu ni doa. Kerana bukan setiap Allahumma doa. Kita jangan berpegang pada teknik kalau Allahumma doa, tidak. Allahumma memberi makna ya Allah. Allahumma memberi makna ya Allah. Sepatutnya dia kata ya Allah. Humma kat belakang tu, ma kat belakang tu, dia menggantikan perkataan ya yang sepatutnya ada wahai. Dia buang wahai, dia kentang humma kat belakang. Jadi Allahumma memberi makna yang sama dengan ya Allah. Di situ adalah panggilan. Kita boleh panggil Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuji Dia, ada juga. Allahumma, patut kita pun puji Dia. Lakal hamd. Doa ke? Tidak. Sebab lakal hamd segala pujian bagi kamu. Maknanya Allahumma boleh jadi zikir je tu. Kerana dia satu panggilan sahaja. Apa yang terletak selepas Allahumma tu menentukan doa ataupun zikir. Allahumma lakal hamd bukan doa, walaupun bermula dengan Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad, doa. Walaupun dua-dua itu bermula dengan Allahumma. Jadi kena faham kat situ. Jangan setiap kali Allahumma kita ingat doa. Kena faham makna selepas Allahumma. Jelas? Okay, Alhamdulillah. Jadi kita tahu lah Allahumma salli ala Muhammad tu boleh nak angkat jari kerana doa. Wa barik. Doa ada tak tu? Wa barik ala Muhammad. Boleh nak angkat jari.
Sebab apa? Ya Allah berkatilah kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni tu boleh ke tak? Boleh, sebab a'udzubika. Selepas tu dia kata a'udzubika, saya meminta dilindungi ataupun minta perlindungan dengan kamu. Maknanya doa bukan tu. Doa min adzabil qabr wa min adzab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu pun sama, a'inni tu boleh kalau nak baca. Mana nak angkat? Tak, itu maksudkan doa yang Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Allahumma inni zalamtu nafsi. Kat situ angkat tangan. Kan Abu Bakar tanya Nabi, doa apa yang baca kan? Nabi kata Allahumma inni zalamtu nafsi. Yang sini angkat tangan ni tak? Angkat jari tak? Angkat tangan pula? Tak, sebab walaupun Allahumma kan? Sebab dia kat sini pengakuan, ya Allah, kita panggil Allah, betul kita mengaku, kita kata zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Jangan ingat Allahumma setiap kali Allahumma doa, bukan, kena faham makna. Aku telah menzalimi diriku zulman kathira, dengan kezaliman yang banyak. Kan? Kat sini tak ada lagi doa. Ini adalah pengakuan. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Kat sini walaupun tak ada Allahumma, tapi dia doa. Dia minta, sebab dia minta kan, faghfirli, minta, maka ampunkan aku. Jadi kat sini boleh angkat sebab ni doa. Itu kena faham tu. Faghfirli maghfiratan min indik, dengan keampunan dari sisimu, ampunkanlah aku dengan keampunan dari sisimu. Warhamni. Kat situ boleh kita angkat? Boleh, sebab kita minta. Bila minta kita hamba dengan Allah, itulah dia panggil doa. Setiap kali permintaan kita dengan Allah, itulah dia doa. Warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau lah yang maha pengampun dan maha pengasihani. Jadi kita dah faham dah mana satu zikir, mana satu doa. Sekarang ni nak tahu, hadis sebelum ni ada sebut fi duburi solat tentang zikir. Ada hadis sebelum ni sebut fi duburi solat, dan hadis itu menyatakan doa. Jadi macam mana kita nak cakap ni? Bukan mudah-mudahan nak cakap mana satu kena baca sebelum dan selepas. Tapi kesimpulannya Ibu dah bagi dah, iaitu zikir selepas doa sebelum salam. Dan jadi nak syarah sekarang ni perkataan fi dubur. Fi dubur ni dia memberi dua makna, iaitu ada ulama mengatakan fi dubur memberi makna di belakang lah. Dubur ni belakang. Di belakang tu maknanya selepas selesai kemudian baru perkara tu datang. Dan dubur juga boleh memberi makna dia termasuk dalam perkara itu, maknanya di hujung, tak selesai lagi tapi di hujung. Sama seperti kita kata dubur sesuatu binatang, contoh dubur keldai. Kita tak faham keldai kemudian ada kereta belakang keldai itu kita panggil dubur keldai, tak kan? Yang kita faham dubur keldai daripada keldai lah, daripada badan dia juga. Betul tak? Tapi dalam bahasa Arab ni dubur boleh memberi makna juga satu barang kemudian yang belakang dia. Yang belakang itu juga dinamakan dubur. Fi duburi syai', maknanya di belakang sesuatu. Boleh memberi makna tersebut juga. Jadi bagaimana nak distinguish, bagaimana nak separatkan dua ni? Bila satu kita nak guna makna ni, kita kena tengok kepada apa yang dipanggil qarinah. Bahasa Arab dipanggil qarinah. Dalam belajar ilmu balaghah dipanggil qarinah. Qarinah memberi makna secara ringkasnya isyarat atau petunjuk, hint. Petunjuk. Kalau ada petunjuk yang menunjukkan makna ini yang diinginkan, jadi kita pakai makna ni. Kalau ada petunjuk yang menunjukkan makna sekali dengan benda tersebut, makna dubur tu sekali dengan benda tersebut, kita gunakan makna tu. Kalau ada hint, qarinah yang menunjukkan makna dubur tu memberi makna perkara yang berlainan, maka kita kena gunakan makna berlainan. Yang penting kena rujuk kepada petunjuk yang mana dipanggil sebagai qarinah. Bahasa Arab panggil qarinah, bahasa Melayu petunjuk atau isyarat, mana hint. Jadi di sini bagaimana kita nak tengok petunjuk dia? Petunjuk itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Bila kita letak hadis, cakap hadis dulu. Bila kita letak hadis yang kita dah ambil contoh macam hadis Abu Bakar. Abu Bakar bertanya tentang solat, dan Abu Bakar sebut sendiri apa yang boleh aku baca dalam solatku. Satu, kan? Lepas tu yang jelas lagi pada hadis itu, hadis Nabi Muhammad SAW sebut tentang tahiyat akhir. Nabi ajar cara baca kan, Allahumma salli ala Nabi, ajar baca tahiyat akhir. Kemudian Nabi kata bila dah tamat, falyakhtar,
hendaklah dia memilih doa mana yang, ingat kita ayat hadis ni. Ada dulu kena undur balik. Nabi suruh kita pilih selepas baca tahiyat akhir. Nabi kata falyakhtar, kan, maka hendaklah dia pilih doa-doa yang dia suka, yang dia sukai. Maksudnya selepas tahiyat dan baca doa. Nabi tak kata lepas tahiyat tu fasallim thumma yakhtar, tak. Nabi tak pernah kata berilah salam kemudian pilih doa, tak. Nabi kata lepas baca tahiyat pilih doa apa sahaja yang dia inginkan, yang dia nampak doa baik. Jadi jelas ke tak tu? Maknanya petunjuk ini menunjukkan doa Nabi suruh baca selepas tahiyat sebelum salam. Dan Abu Bakar sendiri sebut ad'u bihi fi salati, aku berdoa dengannya dalam sembahyang aku. Dan kita nak kata zikir, okey, itu kita tahu dah. Jadi doa selepas tahiyat sebelum salam. Tapi zikir pun dubur salat. Nabi sebut zikir pun ada hadis sebelum ni yang Allah mana-mana itu Nabi sebut perkataan dubur salat juga, kan? Bagaimana yang tadi dubur salat kita letak dalam sembahyang, zikir kita tak baca pun dalam sembahyang. Padahal dulu sebut dubur salat, kan? Ni kita ambil senario yang sebaliknya yang dilakukan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita, dia kata dubur salat tu di belakang, dia buat zikir di belakang dan dia buat doa di belakang. Padahal zikir dia tak buat sikit, jarang, kadang-kadang zikir. Waktu tak tergesa-gesa. Waktu tergesa-gesa dia tinggal zikir, dia baca doa. Kan? Ini senario yang dilakukan masyarakat kita. Kita pula kalau kita kata dubur solat tu memberi makna di dalam tahiyat, zikir pun Nabi ada sebut dubur solat, kita kenalah buat dalam tahiyat juga. Sebab Nabi menggunakan perkataan dubur solat juga, kan? Tapi ada ke orang kita buat zikir dalam solat sebelum salam? Ada? Tak ada. Kerana kita faham zikir ini berbeza dengan solat. Kenapa? Kerana ayat Al-Quran, hadis jelas Nabi kata supaya doa dalam sembahyang, walaupun Nabi menggunakan perkataan dubur, kan? Tetapi qarinah bagi zikir Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Sekiranya, ayat jelas, cukup jelas, sekiranya kamu telah menyelesaikan sembahyang, idza qadaytumus salat, sekiranya kamu telah menunaikan sembahyang, okey, fadhkurullah, maka zikirlah kamu, mengingati Allah, maka ingatilah Allah, berzikirlah pada Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Qiyaman maksudnya apa? Berdiri. Qu'udan, duduk. 'Ala junubikum, secara berbaring. Maknanya dalam solat ke berdiri, duduk, berbaring ni? Sebab tu kita kata kita faham ni di sini. Kalau zikir Allah kata selepas sembahyang, idza qadaytumus salat, jelas ke tak ada? Jelas. Sekiranya kamu telah sembahyang, barulah Allah suruh fadhkur. Allah suruh tu suruhan zikir kamu. Maknanya kita tahu zikir selepas sembahyang. Dan tidak pernah ada dalam hadis atau Al-Quran menyatakan doalah kamu selepas sembahyang. Yang ada berdoa dalam solat. Yang ada Abu Bakar minta doa untuk dibaca dalam solat. Jika ada qarinah yang menunjukkan tentang doa, maka kita akan gunakan hadis-hadis tadi untuk baca doa tersebut dalam, sebagai petunjuk untuk kita baca doa tersebut dalam sembahyang sebelum salam. Jika ada qarinah yang menunjukkan hadis ini adalah zikir, maka kita gunakan ayat Al-Quran tadi yang Allah suruh selepas kamu selesai sembahyang maka berzikir, untuk kita amalkan zikir selepas sembahyang, bukan dalam solat. Itu kesimpulan. Supaya kita cakap ni penjelasan supaya kita jangan lagi yang panggil teragak-agak, kan? Teragak-agak nak kata mungkin betul lah dia orang buat tu, sebab dua-dua kata dubur, maknanya ada potensi lah apa yang dia orang bawa tu betul. Sekarang ni kita jelas tidak ada potensi yang dia orang bawa tu betul, kerana petunjuk hadis dan petunjuk Al-Quran jelas. Semua hadis berkaitan doa, Nabi ajar sahabat pun tak bertanya untuk diamalkan di dalam solat. Semua hadis yang berkaitan dengan zikir ikatkan dengan ayat Al-Quran, iaitu Allah kata selepas kamu sembahyang maka berzikirlah kamu dalam keadaan duduk, berdiri dan baring. Maksudnya apa tu? Maksudnya zikir ini bukan semestinya kita lepas sembahyang kita duduk berzikir. Kena buat wajib berzikir dulu, kena duduk dan buat zikir tu wajib dalam keadaan duduk. Tidak. Maknanya kalau ada kerja lepas sembahyang tu, bukan kata tak berzikir. Berzikirlah dalam keadaan berdiri, pergi buat kerja kamu, tapi mulut
Zikir, tak ada masalah. Pergi buat kerja kamu, masuk dalam kereta sambil duduk mulut, sambunglah yang subhanallah tadi, sambunglah Allahumma la mani tadi, tak ada masalah. Sambunglah baca ayat kursi tadi, kan? Itu masuk. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, tak ada masalah. Allah hanya suruh kamu berdisiplin solat lepas solat, berzikir yang Allah bagi keluasan. Kamu nak berzikir duduk ke, berdiri ke, bangun, kan? Bukan menari ya tadi. Jadi faham tu kan? Luas benda ni. Luas benda ni. Agama Islam telah disusahkan oleh orang yang tidak faham. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan orang kalau nak berzikir boleh berzikir duduk, boleh. Yang penting zikir, mengingati Allah. Jangan pula bila kamu berdiri, Allah tak boleh lah nak berzikir. Sebab berdiri, berzikir kena duduk, lepas tu kena lepas solat. Tak ada. Tak ada syarat, kan? Lepas tu janganlah pula pandai-pandai pula buat. Bila Allah sebut berzikirlah kamu dalam keadaan duduk, kita pun buat zikir ada duduk macam ni, kan? Duduk sila ada teknik-teknik dia. Lepas tu duduk dan berdiri, berdiri ada zikir dia pula, melompat-lompat pula, kan? Tak ada. Jangan mengarut panggil. Lepas tu kan tak buat zikir tidur lah, kan? Kalau macam tu kenapa tak buat zikir tidur? Pakat-pakat tidur masjid lah buat zikir. Jangan mengarut kata, kan? Agama Islam ni bukan untuk dimainkan mengikut kehendak hawa nafsu kamu. Kamu nak berzikir macam tu, kemudian cari ayat Quran yang Allah kata boleh. Dia sebenarnya kesalahan kita apabila kita mengeluarkan hukum dahulu kemudian cuba mencari dalil. Itu salah. Dia keluarkan hukum dulu, iaitu zikir boleh menari. Bukan boleh dalam keadaan menari. Bukan itu hukum. Dia kata boleh, itu hukum, kan? Maknanya dia keluarkan zikir menari boleh. Hukum dahulu, kemudian dia pun cari. Dia cuba cari ayat Quran, tak jumpa tentang perkataan menari. Yang dia jumpa zikir berdiri dan duduk dan tidur. Maknanya Allah tak larang lah zikir menari. Allah suruh. Zikir berdiri pun Allah suruh, kan? Itu kesalahan. Dia akan sesat apabila dia mengeluarkan hukum dahulu kemudian cuba menggunakan ayat Al-Quran untuk menyokong hukum dan fatwa yang dia keluarkan. Kebanyakan orang sesat macam tu sebab dia keluarkan hukum kemudian dia cuba mencari dalil. Sepatutnya cari dalil dulu. Kita kena cari dalil dulu barulah keluarkan hukum. Sekarang saya tak tahu ada ke tak benda ni dalam agama Islam, dalam Quran dan hadis. Cari tentang menari, tak ada. Maknanya hukum dia apa? Tak ada. Jangan kita buat hukum dulu kemudian cari dalil. Lepas tu pandai-pandailah nak tafsir dan takwil ayat Al-Quran yang Allah tak cakap, kita pergi cakap. Kebanyakan orang macam tu, dia keluarkan produk, lepas tu dia cari dalil tentang produk tersebut. Tak kena. Awak kena belajar dalil semua, kemudian awak keluarkan produk berdasarkan dalil yang awak belajar. Berdasarkan dalil yang Allah sebut, baru betul. Baru kita tak sesat. Kebanyakan orang dia buat dah keputusan, kemudian baru dia pergi cari, adakah keputusan aku ni betul? Lepas tu mulalah jumpa ayat yang umum, dia pun khususkan dengan cara pentakwilan dia. Dia takwil begitu dan begini, tak betul. Yang ayat 103 An-Nisa tu, selepas tu kan maksud dia, kemudian apabila kamu telah merasa tenteram maka dirikanlah sembahyang. Di sini surah An-Nisa ini Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ada soalan ayah macam soalan tu, maksudnya lepas solat berzikir, yang lepas zikir tu maksudnya solat sunat ke macam mana? Fa idza tma'nantum fa aqimus salat. Sekiranya kamu telah berada dalam keadaan tenteram maka dirikanlah sembahyang. Bukan sembahyang sunat. Maksudnya masa perang masa tu lah. Masa itu adalah perang, keadaan perang. Solat kita ni ada solat dalam keadaan tenteram, ada solat dalam keadaan takut. Yang ayat diturunkan tu dia punya konteks dia pada perang. Maksud dia mereka, kalau kita tahu kalau siapa-siapa belajar fiqh, bila musuh ada kat depan kita, solat kita dah jadi lain dah. Solat kita 2 rakaat kan? Dan Nabi ajar cara lain. Dia takut musuh ambil kesempatan waktu kita perang, saf pertama rukuk, saf belakang jaga. Tapi dua-dua sembahyang. Nanti kita akan belajar kat dalam ni cara-cara dia ada. Dia panggil solatul khauf, solat ketakutan, kan? Ketakutan tu bila musuh ada di hadapan kita tapi perang masih belum bermula. Bila perang dah bermula, tak ada lagi solat khauf. Solat kita pada waktu tu dalam keadaan duduk, berdiri dan sebagainya. Faham kan? Pedang dihunus tapi dia bersolat, dia baca zikir. Ini siapa yang belajar fiqh dia tahu. Yang pula kata Wahabi, lepas tu kata ni dalam mazhab kitab Syafi'i pun ada. Jangan pula apa yang kita tak tahu Wahabi.
Maknanya lepas tu yang kita biasa familiar, kita kata Syafi'i. Awak maknanya awak tak belajar lah. Sebenarnya awak tak tahu pun siapa Syafi'i. Sebab benda ni dah ajarkan kitab Syafi'i pun. Kan? Jangan mudah termakan racun manusia sekarang. Yang dia tak familiar, dia kata Wahabi. Yang dia familiar walaupun salah, Syafi'i tak pernah cakap, dia cakap juga Syafi'i. Padahal Syafi'i tak pernah pun cakap. Yang dia ikut nenek moyang dia buat, dia kata Syafi'i. Apa yang familiar bagi dia, Syafi'i. Kan? Jangan termakan racun. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sekiranya perang itu sudah tamat, kamu telah berasa tenteram kembali, maka dirikanlah solat. Maknanya apa? Dirikan solat seperti cara biasa. Cuma ni baguslah. Siapa bila setiap kali kau sebut ayat Quran, cek tanda umat dalam kita punya Quran tu. Bila kita boleh refer bila-bila, lepas tu kita boleh tahu ustaz ni menipu ke tak menipu ke, ustaz ni syarah apa ke. Cek, bagus. Dan ikhwan mungkin tersalah. Ikhwan baca mungkin tersalah. Kalau salah, betul kan? Ayat tu jelas menyatakan zikir selepas solat. Apa sahaja. Jadi sekarang ni kita ambil kita punya kesimpulan yang mana ulama dah tentukan pun sebenarnya. Kalau kita nak bincang pun tak apa. Yang cakap ni untuk menambahkan iman kita yang mana yang kita bawa ni benar. Panduan Al-Quran dan hadis. Yang mana ulama telah simpulkan itu benar. Panduan mereka Al-Quran dan hadis. Kalau kamu nak berhujah, nak kata solat juga selepas doa juga selepas solat, makanya kamu kena datangkan apa yang boleh mematahkan hujah inilah. Dan hujah ini kuat, Quran dan hadis. Maknanya kamu nak cakap sebaliknya, bawakan hadis yang mengatakan sebaliknya. Bawakan ayat Quran yang Allah kata selepas kamu sembahyang baca doa. Bawakan satu ayat kalau boleh. Kan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kamu sekiranya kamu benar. Maknanya silap kalau kita mengkhususkan doa selepas solat. Silap sebab selepas solat telah dikhususkan ke belum dengan perkara ibadat? Ada iaitu zikir. Selepas solat telah dikhususkan waktu zikir. Faham? Salah. Dan kebanyakan orang dia bukan kebanyakan, ada kadang-kadang dia tak buat lah sebab dia nak jauhi apa yang telah menjadi pertelingkahan orang, iaitu doa selepas sembahyang. Konon dia tak nak buat lah. Lepas tu dia pergi solat sunat, selepas sembahyang, lepas solat sunat dia pun tanda tangan seorang-seorang. Jadi dia dah terlari daripada tanda tangan secara jemaah. Alhamdulillah, bagus. Dia pergi tanda tangan secara seorang-seorang pula selepas solat sunat. Kalau dia selalu buat benda macam tu, tak boleh. Kerana tidak ada panduan daripada sunnah. Sedangkan Nabi solat sunat, dan Nabi tak pernah angkat tangan selepas solat sunat. Tak pernah amalkan begitu. Sahabat pun ada solat sunat, kerana solat sunat rawatib ada, tetapi tak ada yang diriwayatkan kepada mereka selepas solat sunat tak ada tangan. Tidak, sepatutnya kita kembali mengamalkan sunnah doa kita dalam sembahyang, zikir kita selepas sembahyang. Lepas tu kamu buat kerja kamu. Allah nak suruh kita berdisiplin dengan ajaran Nabi. Bukan semua kehidupan kita ni ibadah yang kita nampak sekadar secara ibadah yang khusus, solat, sembahyang, zakat, apa semua. Tak, kita buat kerja sebenarnya ibadah juga. Walaupun kita tak nampak benda tu, kita kena pakai kopiah, pakai jubah, duduk kat masjid, sebenarnya kita pergi buat kerja untuk anak isteri kita, untuk cari rezeki, untuk diri kita. Walau kita tak ada anak, tak ada isteri, tak ada mak ayah, untuk diri kita sendiri, supaya kita tidak meminta-minta dengan orang, itu adalah ibadah. Kan? Jadi jangan sakitkan akal kita duk ingat ibadah ni kena duduk bersila kat masjid, pegang tasbih. Tidak. Yang perkara itu, yang di masjid tu, waktu bila Allah panggil kita pergi. Selesai panggilan Allah, kita dah jawab, kita pergi. Ibadah kita yang lain iaitu kerja pun ibadah yang main-main. Kan? Perspektif orang yang sempit akalnya, dia kata ibadah tu di masjid saja. Reka kamu ni buat kerja, pergi bekerja reka. Yang bagus lagi kat masjid. Tidak, sebaliknya. Dia yang paling cantik berdisiplin. Waktu solat, waktu kerja. Itu yang paling cantik. Kan? Maksudnya kalau kita nak susun jadual kita, nak buat aktiviti ke apa ke, kita kena check waktu solat bila. Tak ada panggil, tak ada kompromis dengan waktu solat. Kita nak berdisiplin at least 5 waktu saja. Allah suruh kita berdisiplin dengan dia. Yang lain kau buat apa yang kau nak buat, dan aku bagi pahala ibadah. Sekiranya kamu buat tu atas niat yang betul untuk cari makan kepada diri, anak-anak, mak ayah. Kan? Sebab ingat tak hadis Nabi Muhammad SAW, Ikhwan sebut dah kat Halaqah kan? Siapa ingat? Sahabat nampak, Ikhwan pernah sebut, tak tahu dah sama ada kita dah buat halaqah untuk perempuan lelaki atau tidak. Tetapi sayanglah kalau Ikhwan sebut tak ingat dah kan? Siapa yang pernah dengar dan tak ingat, sayanglah.
Nabi Muhammad SAW dia pernah berjalan bersama para sahabat. Para sahabat nampak seorang lelaki yang tubuhnya sasar lalu. Ingat tak? Siapa ingat? Siapa ingat angkat tangan? Ini salah. Jadi sahabat nampak, yang lelaki masih tak ingat lagi. Sahabat nampak, dia berjalan dengan Nabi. Sahabat nampak seorang lelaki sasar lalu di hadapan mereka. Jadi mereka berkata, kalaulah dia ni boleh digerakkan, boleh dikerahkan untuk berjihad. Cuba tengok badan Sadu. sadu kan? Jadi mereka kata, kalaulah dia ini boleh dikerahkan untuk jihad, sebab dia badan hebat kan, badan agak kuat. Dalam kita tak jihad, kalau jihad ni gini gitu kan, macam-macam lah. Kemudian Nabi kata dapat pahala, ganjaran yang banyak kan. Nabi kata sebenarnya kalau dia tengah pergi kerja kan, dia ni kalau dia bekerja, dia pergi tu sekarang dalam perjalanan untuk pergi kerja, dia bekerja kerana ada mak dan ayah dia yang tua, mak dan ayah dia yang tua, untuk menyara mereka. Tak boleh bekerja dalam mak ayah dia, untuk menyara mak dan ayah dia, maka dia dalam jihad. Nak kata apa satu? Nabi kata kalau dia ni pergi bekerja, sebab sahabat tu bercakap tentang jihad kan, kalau boleh dikerahkan, tak semestinya dia pergi bekerja untuk menyara ayah dan ibu dia yang tua, dia dikira jihad. Kamu tak nampak? Kalaulah dia pergi bekerja kerana menyara anak dan isterinya, anak-anak yang masih kecil dan isterinya di rumah, dia dikira berjihad. Dan kalau dia tak ada mak ayah yang tua, tak ada anak dan isteri di rumah, dia pergi bekerja untuk menyara dirinya sendiri, untuk mengelakkan dia daripada meminta-minta, maka dia sedang berjihad. Kamu nak kata apa? Maknanya pikiran kamu, pikiran ramai antara yang digelar ustaz pun masih lagi cetek dan sempit, tidak berpengetahuan walaupun dipanggil ustaz. Menggalakkan orang di masjid pada bukan waktunya, atas dasar kata zikir, padahal benda itu tidak diajarkan pun. Zikir berjemaah tidak diajarkan pun kan, dan mengatakan itu ibadah, dan orang yang di luar sana bekerja itu leka. Tidak, salah. Kerana bekerja sendiri Nabi samakan dengan jihad. Pahala besar, pahala apa? Apakah lagi yang lebih besar daripada jihad? Jadi kita kena faham tu, tak kena. Lepas tu satu lagi, bila dah sebut ni, ikhwan sebut habis lah. Satu lagi pegangan yang salah juga tentang solat duha. Manusia ni pelik dia, bila dia nampak solat sahaja baru dia ingat benda tu ibadah. Maknanya perbuatan dia lain tak boleh masuk dalam sifat ibadah dia. Tidak. Kita buat perkara tidur pun boleh jadi ibadah kalau kita niat untuk bangun subuh esok, untuk kuat diri kita. Betul lah, nak kuat lah kan. Nak bangun subuh, orang yang lemah tak boleh. Ingat ringan selimut kan, masih sejuk. Nak bangun subuh, ingat ringan ke? Ingat air tu. Air apa panggil? Ingat air tu mudah ke untuk disentuh, nak ambil wuduk pagi-pagi, musim sejuk, berbisa kan. Jadi sebab tu kata orang yang lemah tak boleh bangun subuh. Di masjid lah bangun dekat-dekat nak ambil waktu, boleh lah mudah. Jadi nak katanya kalau kita tidur pun dapat pahala, sebab kita tidur, niat kita nak bangun subuh esok, nak suruh kuat bangun subuh. Tidur kita dapat pahala ke tak? Dapat pahala. Kalau dapat pahala, ibadah bukan? Ibadah. Jadi jangan sempitkan minda kita, nampak solat je baru kita panggil ibadah. Tidak. Semua benda jika diniatkan untuk kerana ibadah, dia akan dapat pahala ibadah macam orang tadi kerja. Jadi dalam cakap ni, satu lagi perspektif yang salah yang dibawa oleh masyarakat kita ialah berkaitan solat duha. Dia dah bekerja, kerja dia waktu ni sampai waktu ni, tiba-tiba masuk waktu duha, dia tinggalkan kerja. Dia kata, nak pergi solat duha kerana kononnya pintu rezeki. Tak ada siapa yang kata tentang kalau solat duha jadi kaya. Tak ada siapa. Yang ada dalam hadis kita akan jumpa, kena betul dengan fahaman kita. Orang yang solat duha kerana nak rezeki, dia tidak akan dapat. Kerana tidak ada satu solat pun yang Allah turunkan untuk mendapat rezeki. Kita ingat perkara pertama dalam 6 benda yang Ikhwan dah syarahkan, benda-benda yang jika tak ada satu syarat ini, dia jadi bidah kan. Ikhwan dah syarahkan tu. Betul tak? Yang pertama apa?
Sebab pernah tak solat diturunkan sebabnya mencari rezeki? Pernah tak orang Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW yang memang fakir, kita tahu, yang berhijrah tu fakir? Mana buktinya? Ingat tak hadis siapa ni? Miqdad datang mencari dari rumah ke rumah, dia baru berhijrah. Nak makan tak ada makanan, maknanya fakir ke tak tu? Sehingga dia jumpa Nabi sendiri tak ada makanan, mereka hidup dengan minum air susu. Maknanya fakir ke tak tu? Fakir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wahyu masih turun. Tak pernah pun Allah kata kalau kamu fakir dok solatlah duha. Pernah? Jadi kita tahu sebab pertama tak cukup dah. Syarat pertama iaitu sebab. Tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sembahyang, mensyariatkan sembahyang sebabnya untuk mendapat rezeki. Jangan jadi tak cerdik. Kita dah belajar semua tu. Sebab tu kita baca hadis, satu-satu hadis tu kita kena hayati, kita kena masuk dalam dia. Kita syarah ni kan hadis Miqdad, yang mana mereka miskin, kita boleh tahu kan. Masuk, jangan pula kita dengar sahaja hadis tu, kita buat apa ni, kita macam okey, macam dengan cerita je, habis hadis habis cerita. Tak, banyak benda kita boleh serap masuk daripada pemahaman kita terhadap sesuatu hadis. Hayati tu kita kata, kita hayati, hidup dengan sunnah ni. Jadi solat tidak pernah diturunkan untuk mencari rezeki. Solat tidak pernah diturunkan untuk mencari rezeki. Al-Quran tidak pernah diturunkan untuk menjaga rumah. Dibacakan melalui radio, menjaga rumah. Sama juga. Untuk menjadi penyembuh penyakit jantung, untuk menjadi penyembuh darah tinggi, untuk menjadi penyembuh sakit pinggang. Tidak pernah macam tu. Jadi fokus pada solat duha dulu. Nak suruh faham. Solat duha ni kenapa orang jadi salah anggap? Kerana Nabi Muhammad SAW sebut solat yang mana dia panggil solat al-awwabin. Solat al-awwabin. Solat duha ni dikenali sebagai solat awwabin. Nabi sebut dalam hadis. Solat yang ketika mana anak unta kepanasan, itu solat awwabin. Bila anak unta kepanasan? Waktu matahari mula-mula terbit itu. Waktu duha dah tu sebenarnya Nabi kata macam tu. Kerana anak unta ni dia rasa panas pada waktu tu. Kelebihan solat awwabin, solat waktu anak unta kepanasan, solat duha. Nabi sebut dalam hadis dia, seolah-olah Nabi mendoakan mereka yang solat pada waktu ini supaya diberkati rezekinya, diberi rezeki lah. Kerana apa? Kerana mereka ketika mana manusia leka mencari rezeki, manusia leka, sibuk mencari rezeki. Pada waktu duha orang sibuk, semua orang keluar kan, semua orang keluar untuk mencari rezeki. Yang berniaga, yang bekerja kan, masa itulah. Tetapi dia ingat Allah dan dia pergi sembahyang. Ada satu kumpulan manusia dalam kesibukan ini, mereka tetap mengingati Allah dan mereka pergi sembahyang. Maknanya mereka sembahyang kerana mereka ingat Allah, bukan mereka ingat rezeki. Mereka ingat duit. Ini kita dah spesifikkan satu waktu tu untuk solat duha kerana rezeki. Maknanya kamu ingat Allah, kamu ingat rezeki. Walaupun kamu solat duha, kamu ingat rezeki, bukan ingat Allah. Nampak tak tu? Beza dia kat situ. Yang Nabi doakan adalah mereka yang mengingati Allah dan bersolat pada waktu tersebut. Solat mereka bukan sebenarnya dipanggil solat duha. Mereka solat pada waktu duha. Mereka mengingati Allah pada waktu duha. Solat ini dipanggil awwabin. Kenapa Nabi panggil awwabin? Dengar betul-betul. Kerana awwab ni memberi makna orang yang banyak kembali. Abai kembali. Awwab, orang yang banyak kembali. Tawwab, orang yang banyak bertaubat. Tabah bertaubat. Taibun, orang yang bertaubat. Tapi tawwab, maknanya banyak bertaubat. Sama juga awwab, orang yang banyak kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Orang yang banyak kembali kepada Allah. Adakah kita dalam golongan orang yang solat awwabin? Adakah kita golongan awwabin supaya solat duha kita tu dipanggil solat awwabin? Hanya di situ. Jika kita ni orang yang banyak kembali kepada Allah, kita solat duha kerana kita mengingati Allah, kita tidak leka dengan kerja kita mengingati Allah, barulah betul. Tetapi kalau kita ni sebenarnya memang leka mencari kerja, kita pergi solat duha mencari kerja, mencari duit, kan? Kita pergi solat duha pun kerana nakkan
Duit kononnya Allah bagi, jadi bagi kaya. Betul ke salah ni? Nampak dah kan tu? Nampak dah kesalahan kan? Tak betul. Solat duha ataupun solat lain tidak pernah diturunkan, disyariatkan oleh Allah untuk rezeki kamu. Tidak. Kerana jika betul solat-solat ini boleh disyariatkan sebagai punca mendapat rezeki, pasti Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkannya di zaman Nabi, kerana mereka memerlukan rezeki lebih pada kita. Kita tak ada sampai ikat batu apa kan? Tak pernah lagi. Tapi mereka sampai tak dapat fikir, mereka tak kata. Berfikir pun tak hilang akal. Sebab lapar. Maknanya mereka yang sepatutnya menerima solat duha untuk mencari rezeki dahulu lebih daripada kita. Kalau benda tu betul. Tetapi kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan sembahyang. Dia kata wa aqimis salata li dzikri. Hendaklah kamu menunaikan sembahyang kerana mengingati aku. Jadi pensyariatan sembahyang untuk mengingati Allah, bukan mengingati dunia dan duit dan kekayaan dan rezeki. Tidak sama sekali. Bercanggah terus dengan sebab pensyariatan sembah. Jadi doa Nabi, kelebihan yang Nabi bagi orang yang solat duha ni adalah mereka yang awabin, yang solat pada waktu duha. Dia sebenarnya solat sunat saja, kerana waktu duha tu solat waktu yang mutlak untuk kita solat. Solat sunat pada waktu tu, itulah dia solat duha. Dia bukan solat khusus nama dia solat duha. Tidak. Solat itu dipanggil solat duha kerana dilakukan pada waktu tersebut. Sebab itulah tak kisah pun banyak orang kamu nak solat. Sebab waktu tu mutlak. Kan? Tak kisah pun berapa rakaat kamu nak solat. Sebab solat sunat 2 rakaat. Jadi kita solat duha tu kerana nak rezeki ke kerana kita mengingati Allah. Lepas tu satu lagi, dia tengah kerja. Sambung balik cerita tu. Dia tengah kerja, kemudian dia pergi berhenti solat duha. Kononnya nak dapat rezeki. Kerja dia yang sebenarnya tanggung jawab dia. Sebenarnya tak boleh dia berhenti. Betul tak? Dia berjanji dengan bos dia. Adakah bos dia bagi syarat untuk awak rehat pada waktu ni? Berhenti tinggalkan tempat kerja awak. Lagi dia terima. Dia pergi tinggalkan tempat kerja, pergi solat duha. Tinggalkan tanggungjawab dia. Betul ke tak betul ke? Tak betul, menipu. Kan? Sepatutnya dia duduk kat situ, dia tak ni lah. Sebab ini janji antara dia dengan bos dia. Dan dia tahu dia sedang beribadah walaupun tak pergi solat duha. Menepati janji adalah ibadah, bahkan kewajipan orang Islam yang tidak munafik. Orang munafik dia tak kisah. Lepas tu kerja dia tu dia tahu adalah ibadah, bahkan jihad. Kalau dia buat tu, dia nak tanggung anak isteri dia dan diri dia supaya tidak meminta-minta dengan orang lah. Sebab adik tadi Nabi kata jihad. Lepas tu nak cari apa lagi? Kalau kita dah tahu benda tu pun ibadah, walaupun kita tidak pergi, benda tu dah ibadah dah, bahkan jihad, bahkan menepati janji, nak cari apa lagi? Kan? Kalau betul kita buat kerana benar-benar kita mengingati Allah, kita tak harapkan kekayaan ke apa daripada solat kita tu yang sebenarnya salah. Tidak ada pun persyaratan solat kerana perkara tersebut. Kalau betul, maknanya sekurang-kurang ikhlas hati kita. Tetapi kita tinggalkan kewajipan kita, kita sanggup mendapat dosa, pergi buat benda yang tidak ada pun sebenarnya. Kalau kita kaya, janganlah tertipu kerana kerana benda tersebut solat duha. Kalau kita kaya, kerana Allah dah takdirkan, dan takdir Allah memberi rezeki kepada kita kaya atau miskin adalah ujian. Yang mana lebih bahaya, orang yang kaya tidak mendapat doa orang lain. Ya Allah, kesiannya kat dia ni, ya Allah, kan, dia ni nanti lambat nak kena hisap, lambat masuk syurga. Contoh, ada orang berdoa macam tu? Tak, semua orang berdoa Alhamdulillah, kan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kan, waqina adzabannar. Bukan doa makan tu. Ya Allah, berkatilah kami dengan apa yang telah Engkau beri kepada kami, Engkau rezekikan kepada kami. Ini doa semua benda. Dapat gaji doa Allahumma barik lana. Apa yang makan saja rezeki, kan rezeki, duit rezeki, gaji rezeki, ilmu pun rezeki. Baca doa dengan Pak ilmu, kan. Waqina adzabannar, jauhkan kami daripada api neraka. Jadi jelaskan kat sini isu solat ni kena faham betul-betul. Dan kita mungkin kita rasa dapat pahala kalau kita teliti betul-betul, kemungkinan dapat dosa sebab syarat yang pertama, iaitu sebab tak ada. Ada orang buat solat pada malam nisfu Syaban. Pernahkah solat diturunkan kerana malam nisfu Syaban? Kita tanya diri kita. Sebab, kerana tu maknanya sebab.
Adakah solat diturunkan kerana maknanya disebabkan oleh nisfu Syaban? Tidak. Kerana Allah kata wa aqimis salata li dzikri, tunaikan sembahyang kerana mengingati aku. Allah letak 5 waktu untuk kamu mengingati aku. 5 waktu ni solat duha pun untuk mengingati Allah. Kita ingat pada Allah. Sebab tu Nabi doakan orang lain leka cari dunia, kamu boleh ingat Allah pada waktu kelegaan manusia, ganjaran kamu besar. Kebanyakan orang yang buat solat duha tu ingat dunia, walaupun dia solat duha, dia tinggalkan dunia untuk mengingati dunia. Jadi apa ganjaran yang patut Allah bagi pada dia? Semata-mata fitnah. Alhamdulillah, dah jelaskan tentang solat dan zikir tadi. Zikir dalam solat, zikir luar solat dan doa sebelum solat. Lepas tu satu lagi isu yang tu Cik Ali, Alhamdulillah Iwan dah jelaskan. Satu lagi isu yang Kak Ti tanya tentang apa? Sayyidina. Jadi Alhamdulillah kalau Iwan dah nyatakan kat sini. Sebab pasal tu Kak Ti tanya dah habis dah waktu, kita pun nak bersurai dah kan. Dan apabila Pakcik Yuna boleh sambungkan sentence tersebut, yang mana Sayyidina Muhammad yang akan menjadi suara, Ibu tak cakap lagi Sayyidina kan. Pakcik Yuna dah boleh jangka dah. Kak Ti tanya maknanya benda tu juga menjadi buah, menjadi apa ni, berputar di fikiran kita kan. Kenapa orang nak timbulkan besar sangat ke isu Sayyidina ni? Bukan perkara besar sebenarnya. Kalau kita letak dalam hati kita, aku perlu berdisiplin dalam ibadahku dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, kerana dia lah yang kita cakap syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah utuskan dia untuk mengajar kita, untuk memberi penjelasan kepada kita, dan dia telah menjelaskan dia adalah orang yang paling pandai, dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah orang yang paling mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita, dan dia adalah orang yang paling sayang pada kita dan hendakkan kebaikan pada kita. Kalau kita kenal di Nabi Muhammad seperti definisi yang kita bagi tadi, dia orang yang paling menyayangi kita, paling menghendakkan kebaikan kepada kita, dan dia yang paling mengetahui apa yang baik dan buruk, dan dia juga orang yang paling mengetahui kebenaran. Kalau kita faham daripada Allah kan, kalau kita faham macam ni, maka benda tu mudah, kita akan berdisiplin dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW dalam apa yang diajarkan kepada kita. Jadi kalau kita dah ada sifat nak berdisiplin dengan apa yang Nabi ajarkan, tinggalkan apa yang Nabi tidak ajarkan, kerana kita tahu sifat-sifat Nabi tadi macam tu, kalau kita dah letak yang tu dalam hati kita, perkara ni sebenarnya mudah. Sebab kita akan refer kepada Nabi dan kepada Al-Quran. Dah, jadi bila berlaku pertelingkahan nak baca Sayyidina ke tidak Sayyidina, kita akan refer kepada apa? Apakah reference kita? Hadis. Confirm. Dan hadis tu dah kita dah dapat ke belum sebelum ni? Dah. Iaitu Nabi sebut ke tak Sayyidina? Nabi tak sebut. Tapi di sini kita nak kuatkan lagi iman kita. Sepatutnya kalau kita dah letak Nabi tadi, kuat dah iman kita ni. Kalau kita dah definisikan Nabi dan kita fahami Nabi, nilainya begitu, iman kita kuat. Tak perlu dah kan, whatever you say I don't care, I have this authentic hadis from Nabi kan. Awak dah cakap sebelum ni, saya boleh bagi keuzuran pada awak. Mungkin awak tak tahu, mungkin hadis ni tak sampai kepada awak, mungkin ada kehidupan lain, deception dan sebagainya, kita bagi keuzuran pada mereka. Tapi kita tak perlukan apa lagi, dah cukup dah yang ni kan. Yang ni dah cukup dah, sebab ni hadis. Tetapi ada orang kerana telah lama dia diajarkan, dia telah buat, dia rasa janggal, dia masih ada lagi teragak-agak tu. Kenapa? Dan tertanya-tanya kenapa orang kita jadikan benda tu, digembar-gemburkan jadi perkara yang besar. Kenapa ustaz-ustaz semua cakap tentang Sayyidina ni macam perkara tu betul besar sangat, sampai kan Kak Ti tertanya-tanya apa maksud Sayyidina ni kan, macam benda besar sangat. Apa maksud Sayyidina macam benda besar sangat. Jadi kita akan detailkan benda yang kat sini, penjelasannya secara detail. Pertama sekali, hadis kita jelas dan Nabi tak sebut. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita faham makna Sayyidina tu dulu. Sayyid memberi makna, dari segi bahasanya memberi makna secara tuan, ketua, penghulu kan. Kita kata penghulu kami Nabi Muhammad, itu sebenarnya terjemahan daripada perkataan Sayyidina Muhammad. Apa dia? Penghulu kami Nabi Muhammad. Penghulu orang tak ramai dah gunakan kat kampung, dia guna untuk penghulu kan. Penghulu tu, jadi apa makna penghulu sebenarnya? Penghulu maknanya ketua kampung, maknanya penghulu kampung. Jadi secara simple,
Penghulu memberi makna ketua. Kita iktiraf Nabi adalah ketua kita. Sebenarnya simple. Walaupun awak cakap dia ketua awak, ataupun awak tak cakap dia ketua awak, dia memang ketua awak pun. Kan? Awak cakap ke awak tak cakap, awak mengaku ke awak tidak mengaku pun, dia ketua awak. Cuma yang berbeza adalah tindakan kita, adalah lisanul hal. Itu yang berbeza. Lisan kita, walaupun kita cakap, lisan sebenar, lisan hakiki, walaupun kita cakap dia ketua, dengan orang lain yang tak cakap dia ketua, di sisi Allah dan di sisi kita, walaupun kita tak cakap, kan, tetap kita menganggap Nabi itu ketua. Cuma yang membezakan menipu ataupun tidak lisan kita adalah apa? Lisanul hal, iaitu perbuatan kita. Apakah gunanya kalau kamu menyebut Sayyidina, tiba-tiba yang dia buat, yang dia suruh, kamu tak ikut? Apakah gunanya kamu duk ulang Sayyidina? Dalam sembahyang pun kamu bagi Sayyidina, sedangkan Nabi sebut dalam sembahyang tak ada. Nampak tak tu perbezaan antara lisan dengan lisanul hal? Menipu kamu ni, kamu cakap dia ketua. Adakah bila ketua kamu suruh dan ajar sesuatu, kamu pergi buat yang lain? Seolah-olah yang ketua kamu cakap dia ketua, kamu iktiraf dia ketua tu, yang dia cakap tu tak cukup lagi bagi kamu, kena tambah-tambah lagi. Jadi orang yang tak cakap, sebenarnya dia menganggap Nabi Muhammad sebagai ketua dia, sallallahu alaihi wasallam, sebagai ketua dia lebih daripada orang yang cakap Sayyidina dalam sembahyang. Kerana apa yang dia ajarkan oleh Nabi untuk dibaca dalam sembahyang, ada Nabi sebut Sayyidina? Tidak ada. Jika tidak ada, saya, walaupun saya tak cakap dia ketua saya, penghulu saya menganggap dia sebagai penghulu, dan saya buktikan apa yang dia cakap, saya berdisiplin dengan apa yang dia cakap. Apa yang dia suruh tambah, saya tak tambah. Tolak, saya tak tolak. Saya buat 100% seperti mana yang dia suruh. Sebab dia apa? Dia ketua saya. Jadi hati-hatilah orang yang menyebut Sayyidina tetapi dia tidak mengikut apa yang Nabi ajar, terutamanya dalam sembahyang. Kerana dalam sembahyang ibadat memerlukan dana. Jadi di sini hukumnya, kalau nak baca dalam selawat sembahyang kita baca ada Sayyidina ke tak? Tak baca. Cuma dari segi general, kalau kita nak sebut Sayyidina di luar saja, nak sebut Sayyidina Muhammad, penghulu kami Nabi Muhammad, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Memang dia, kita cakap ke kita tak cakap ke, memang dia penghulu kita, kan? Dia penghulu kita, dia ketua kita. Jadi jadikanlah dia sebenar-benar ketua. Jangan sahaja dia di mulut kamu ketua, tetapi perbuatan kamu sebaliknya. Orang yang duk Sayyidina duk bawa juga Sayyidina, sebenarnya dia tak ikut pun. Tanpa dia sedari, tetapi telah dipusingkan, dikaburi, yang dinamakan deception, seakan-akan dia rasa dialah yang membela Nabi. Kami menganggap dia ketua, seakan-akan. Tapi sebenarnya kita yang faham ni, nampak tak? Sebenarnya bukan dia yang sebenarnya tak ikut ketua. Walaupun mulut dia duk bombang Sayyidina. Kita hati-hati, kita walaupun tak sebut Sayyidina, kita mesti kena anggap Nabi Muhammad itu ketua kita. Disiplin. Dia bagi, kami sami'na wa ata'na. Dia larang, kami tinggal. Awak cakap apa? I don't care. Because dia ketua kita. Syekh cara macam mana, nak ulama cara macam mana, I don't care. Dia ketua saya, dia cakap dah, dia ajar kepada sahabat, ini bacaannya. Dan dia dengan syekh banding dengan syekh, banding ulama yang kita hormati, kan, banding di mereka ni dengan Nabi, mana satu yang rapat dia dengan Allah? Nabi. Mana satu yang lebih mengetahui kebaikan? Sebab kalau kata kita cakap Sayyidina itu lebih baik, kan, mana satu yang lebih mengetahui kebaikan? Ulama ke Nabi? Nabi. Dan Nabi tak cakap Sayyidina, maknanya takkan Nabi tak tahu kebaikan? Kalau betul Sayyidina itu baik. Lepas tu mereka nyarah lagi. Mereka kata apa? Mereka bagi hujah, yalah Nabi yang mengajarkan. Sebab Sayyidina ni maksudnya ketua, penghulu. Nabi ajar kepada sahabat. Sebab sahabat tanya, bagaimana nak berselawat, kan? Takkanlah Nabi nak puji diri, dia kata, kan, baca selawat, ya Allah, berselawatlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Takkan Nabi nak puji diri, dia cakap je lah Muhammad saja. Jadi sahabat yang dengar tu pandai-pandailah. Takkan Nabi nak puji diri, Nabi sekedar mengajar, kan? Valid ke tak hujah ni? Tak valid. Baca hadis sampai habis. Tapi yang cakap macam tu dah rasa hebat, kan? Syarah tu, yang syarah tu ustaz, orang jadi ustaz dah rasa hebat. Tak valid. Kenapa tak valid? Siapa cakap tak valid tadi? Ayah cakap tak valid, Dia cakap. Nak tahu apa yang ada dalam fikiran kita? Nak tahu, kita nak tahu,
Sedap ni, 15 tahun ni sedap. Seolah kita nampak. Sebab Allah sendiri memuji Nabi Muhammad SAW kan. Jadi kalau misalnya dia pun tak suruh sebut Sayyidina Muhammad dia pun memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi buat apa kita nak nampak satu yang lebih daripada tu? Okey, tapi ini tidak mematahkan hujah dia lah. Okay. Ini hujah tapi bukan hujah yang mematahkan hujah dia. Sebab dia kata Nabi tak sebut kerana Nabi tak nak puji diri sendiri. Sebab Nabi sekarang menyebut nama dia Muhammad kan. Nabi sekarang menyebut nama dia Muhammad. Jadi mereka yang apa panggil menyokong hujah penyebutan Sayyidina, mereka mengatakan Nabi tak ajar kita perkataan Sayyidina, sebab bila Nabi kata Sayyidina seolah-olah dia memuji diri dia. Dia menyebut nama dia, penghulu kami Nabi Muhammad. Penghulu kami Muhammad. Seolah-olah dia memuji diri dia. Dia meletakkan title penghulu di hadapan nama dia. Dan ini tidak sepatutnya lah bagi seorang Nabi untuk berbesar diri dan bangga kan. Jadi itu hujah kuat tu. Tapi kita dah cakap hujah ni tidak valid. Nak tahu kenapa tak valid? Yang cakap tadi dia hujah betul, tetapi tidak mematahkan hujah mereka ni. Para sahabat pun, Abang Syamsuddin, ya? sahabat pun tak letakkan Saidina bila dia selawat atas Nabi. Betul. Dan ini tidak mematahkan hujah tersebut. Kerana hujah ini siapa yang akan ikut? Golongan yang hati dia tu dah berdisiplin dengan sahabat, dengan Nabi. Itu mereka akan ikut. Tetapi yang ni mereka berdisiplin dengan akal mereka. Akal mereka kata Nabi takkan boleh memuji diri sendiri. Mereka akal tu orang yang macam abang, alhamdulillah, disiplin lah tu. Sahabat tak buat, dia tak buat. Sebab sahabat lebih faham daripada kita agama, betul tak? Sahabat Nabi puji, kurun selepas aku, kemudian kurun selepas tu makin jauh ni. Kita dengan sahabat mana satu lagi faham daripada agama, faham agama. Confirm dah tak payah cakap lagi kita bahasa Arab pun tak faham. Dia sebab sebab Abang Fidah solat kelas sebagaimana aku solat. Betul juga tu. Tapi tidak mematahkan hujah ni juga. Sebab Nabi solat Nabi tak buat Sebab Nabi solat Nabi tak buat Betul. Tapi orang-orang ni hujah dia kata Nabi tak buat tu kerana dia ada bagi sebab. Nabi cakap macam tu ada bagi sebab. Sebab Nabi tak boleh puji diri. Dia cakap macam tu. Kan? Apa hadis? Tak, Nabi ada cakap jangan kamu memuji aku berlebih-lebihan seperti orang Nasrani. Ini tidak boleh berlebihan. Memang betul hadis ada. La tatruni kama atarrat Nasara Ibn Maryam. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam memuji aku seperti mana Nasara orang Kristian telah memuji Nabi Isa Ibn Maryam, anak kepada Maryam. Kama atarrat Nasara Ibn Maryam. Ada tempat lain yang Nabi puji diri sendiri. Ada. Macam mana? Kat mana? Ada. Akak yang cakap, ni kena cakap dekat mana? Itu tanya dia. Tak boleh kita cakap semua tak ada bukti. Ini bukan cara orang yang ini bukan cara ahli ilmu kan. Ahli ilmu kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bagikan dalil kamu. Sekiranya kamu betul. Sekarang dia bagi dalil tu, dia kata sebab dalil kuat tu tak pandang mana-mana. Ada? Ya, kalau tak wahyu dah terputus. Maknanya kalau tak ada hadis, tak ada Quran daripada mereka. Ataupun Ustaz, Okey, mungkin akak cakap ni, iaitu hadis mereka juga, mereka puji diri, mereka kata kita boleh sebut Sayyidina. Sekejap takut nanti kita bercelaru. Mereka kata kita boleh sebut Sayyidina, tak salah. Sebab Nabi kata ana sayyidu bani Adam kan, lebih kurang hadis macam tu. Ana sayyid bani Adam, aku adalah penghulu atau ketua anak Adam. Betul? Nabi cakap. Yang ni kan maksud akak. Tak ingat hadis dia tapi. Jadi dia sebut sayyid, dia sebut sayyid, dia sebut apa ke? Ketua. Jadi tidak salah lah kita nak sebut sayyid. Dan ini kita bertelingkah tak dengan mereka? Tak bertelingkah sebab kita kata kalau di luar solat boleh sebut sayyid, tak ada masalah. Di dalam solat tak boleh nak sebut sayyid, macam sebab apa cakap tadi. Macam sebab apa cakap tadi, sahabat pun tak buat, Nabi pun tak buat. Abang Fidah kata selalu kamu masuk ke mana? Betul. Dan Abang Syamsuddin kata betul. Lagi satu matahkan hujah tu. Matahkan hujah. Sebab tak ada dalam hadis pun.
Cakap Tak adalah hadis kan. Ni orang yang betul-betul nak berdisiplin dengan hadis, betul-betul dia akan ikutlah macam ni. Tapi orang ni dia nak disiplin dengan hadis, tetapi dalam waktu yang sama dia kata kita boleh luaskan kerana ada kemungkinan Nabi tak cakap, kerana Nabi tidak boleh berbangga di diri. Yang itu isu kita sekarang ni. So boleh bawa hadis lah. Nak cakap hadis dia tak cakap. Hadis dia kata Dia buat dia hanya mengatakan tentang yang boleh menyebut tu. Dia dengar dalam soal. Dia itu terbalik, kaedah tu terbalik. Kaedah tu terbalik. Dia benda ni Bebas tak, kaedah ayat tu terbalik. Sebab kita nak cari benda kan, bagi dia orang perkara biasa, nak sebut apa-apa pun selagi dia bukan ibadah boleh, tak ada masalah. Bagi dia orang kalau nak cakap tak boleh sebut Sayyidina, bagilah dalil ni kata tak boleh. Ada ke dalil kata tak boleh? Patut dia kata terbalik je ayat punya tu. Hukum dulu Bukan kita tak boleh cakap kat dia cari dalil yang mengatakan boleh sebut, tak boleh macam tu. Dia sebab dia akan dia sudah bertanya kepada kita, cari dalil yang kata tak boleh. Faham kan? Dan dia kata boleh sebab satunya Nabi sendiri yang sebut ana sayyidu bani Adam. Dan dia kata boleh sebab di sini walaupun diajar kepada sahabat lafaz macam ni, tetapi ada kemungkinan Nabi ajar tu kerana Nabi tak boleh berbangga pada diri, bukan sifat Nabi untuk bangga pada diri, betul tak? Jelas kan? Jadi tak ada jawapan. Jadi banyak kat je lah. Jawapannya mudah saja kalau kita buka mata kita baca hadis sampai habis. Kita cakap kat Syekh tu cakap macam tu kan. Syekh kan Nabi tak boleh puji diri kan. Sepatutnya jika betul Syekh kata macam tu, setiap kali dia ada possibility untuk dia puji orang lain, sebab dia tak boleh puji diri kan. Tapi kalau dia boleh puji di orang lain, mengatakan dia ni ketua, dia apa semua kan, dia akan puji ke tak? Dia akan puji lah sebab tak ada halangan. Tetapi dalam hadis, cuba baca sampai habis. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Adakah kita kata Nabi ni tak hormat kan? Sebab dia orang cakap juga, kalau kamu tak jaga Sayyidina tak hormat pada Nabi. Dia orang cakap juga kan, kita kena jaga Sayyidina untuk menghormati Nabi, letak title Nabi tu. Mana boleh cakap Muhammad saja kan. Dalam hadis Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berselamatkan kamu ke atas Muhammad. Tak hormat pada Nabi kamu ni, cakap Sayyidina. So dia sudah letak title. Jadi cuba tengok apa yang Nabi ajar kepada kita. Takkan kita nak cakap Nabi Muhammad tak hormat pada Nabi Ibrahim? Sebab dalam hadis Nabi kata kama sallaita ala Ibrahim. Tak ada Nabi kata kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, kama sallaita ala abina Ibrahim, kama sallaita ala nabiyina Ibrahim. Ada Nabi cakap? Tak ada. Nabi sendiri yang mengajar kita dalam hadis. Jadi kalaulah Syekh baca sampai habis hadis Syekh, Nabi sendiri kata kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi tak sebut pun Sayyidina. Jadi sedangkan pada waktu tu Nabi boleh ke tak nak sebut Sayyidina? Boleh, kerana tak ada lagi isu besar di diri ataupun sombong ataupun takabur. Tak ada lagi isu. Nampak? Dan kita tahu apa lafaz apa yang Nabi pilih, itulah dia lafaz yang terbaik walaupun dia lebih singkat. Kerana dia yang lebih mengetahui daripada kamu, daripada ulama. Dia adalah wakil Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Dia yang Allah Subhanahu Wa Taala terima direct. Dan lafaz yang diajar tu lafaz yang terbaik. Kenapa? Terbaik untuk kita amalkan. Kenapa? Sebab dia yang menginginkan yang terbaik untuk kita. Dia nak umat dia yang terbaik. Jadi bayangkan, takallah orang yang nakkan terbaik pada kita, saat lebih sayangkan kita berbanding dengan dirinya sendiri. Lebih sayang betul Nabi Muhammad SAW. Dia sujud di bawah arash Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta supaya semua manusia diselamatkan daripada hari akhirat tu, ujian hari akhirat tu kan. Maknanya dia sayang, dia sanggup. Tak apa dia hina, dia sujud, tak apa, untuk kita selamat. Adakah kita fikir orang yang sayangkan kita lebih daripada segalanya, orang yang nakkan kebaikan lebih pada segalanya, tiba-tiba dia tahu ada lafaz yang baik, kemudian dia bagi lafaz yang tidak baik, yang kurang. Logik ke tak logik? Tak logik. Jadi gunakan akal tu. Orang kata Syekh baca sampai habis hadis, jawapan Syekh tanya ada kat situ. Semua syarah dia telah diputuskan, hujah Syekh telah dibatalkan.
Tidak ada lagi hujah untuk kata dia besar diri tak besar diri. Kerana ada situasi yang dalam hadis itu juga, situasi yang sama, Nabi pun tidak sebut Sayyidina, walaupun Nabi boleh dan tidak ada isu kalau Nabi sebut Sayyidina, tidak ada isu besar diri ataupun tidak. Dan Nabi tinggalkan Sayyidina. Jadi yang Nabi cakap ana Sayyidu Bani Adam untuk kita menganggap dia sebagai ketua, walaupun kita tak lafazkan, walaupun Nabi tak ajar lafazkan, tetapi kita dalam gerak-geri kita, tindakan kita kena anggap dia sebagai ketua. Ketua cakap ikut. Ketua cakap itu yang terbaik. Kan? Dan ketua lah cakap ada Sayyidina ke tak ada? Tak ada. Faham dah kenapa orang kita tumbang-tumbangkan sebab dia tak faham. Padahal dalam hadis itu juga ada jawapannya. Sebab itulah Ikhwan cakap, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ajarkan dia. Tapi kalau kita dah letak hukum Sayyidina ni, kita nak bincang pun hukum kita dah letak dah, boleh dalam sembahyang. Dia dah letak hukum, kemudian dia cari dalil. Mulalah dia tak jumpa dalil, dia pun syarah lah kenapa Nabi tak cakap. Dia takwil, iaitu kerana sombong kononnya. Itu takwilan dia. Dia tersesat kenapa? Kerana dia telah mengeluarkan hukum sebelum mengkaji dalil. Dia keluarkan hukum dulu, baru dia cari dalil. Hukum tu dia dah letak dah, aku nak cakap Sayyidina boleh baca dalam sembahyang, baru dia cari dalil. Mulalah mentakwil ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya kita baca hadis itu dulu, cari dalil, barulah kita keluarkan hukum daripada dalil, iaitu dalam sembahyang tak baca Sayyidina kerana dalil menunjukkan sedemikian. Dan Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Sahabat-sahabat pun buat sedemikian. Dia riwayatkan kepada kita. Jelas kan? Adakah kita perlukan penjelasan lagi dalam tajuk ni? Tidak perlu. Kau perlu lagi? Tak ada yang buat rasa ini sejelas-jelasnya dah tadi penjelasan ni kan? Jadi boleh tutup dah tajuk tu? Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita pergi pada hadis yang seterusnya, satu saja lagi. Kenapa kita nak cakap solat, doa sebelum solat adalah lebih bagus daripada doa selepas solat? Siapa kat sini berpandangan doa selepas solat lebih bagus daripada doa sebelum solat? Ataupun siapa yang berpandangan, siapa yang rasa doa dalam solat lebih bagus daripada doa selepas solat? Mana satu yang lebih bagus? Dalam solat tak ada perjanggahan kan? Semua orang akan cakap doa dalam solat adalah lebih bagus. Habis itu kenapa kamu salam dulu kemudian baru doa? Jadi kalau kamu ikut rasa yang buat benda ni, doa selepas solat ni, kalau kita tanya solat dalam solat, doa dalam solat dan doa selepas solat, mana satu yang lebih bagus? Dia akan jawab yang sama, iaitu doa dalam solat, betul tak? Yang mengamalkan tu sendiri pun akan jawab yang sama, ikut rasa. Sebabnya biasa kita ikut imam. Jadi imam sekejap, jadi kita nak doa macam-macam tak sempat ketika solat. Jadi kita ada peluang lepas solat, kita doa lebih lah. Rasa tahiyat tu panjang macam-macam. Kita tak boleh lah sampai 1 minit tahiyat, imam dah bagi salam, kita masih sambung doa kita kan. Betul. Tapi boleh kita nak buat macam tu? Itu secara akalnya cantik lah, sebab kita kata dalam sembahyang kita tak cukup batu kan? Secara akalnya kita selalu terlupa sebab bila imam dah bagi salam, kita pun rasa terus nak bagi salam. Alamak, tak sempat dah tadi. Tak, memang betul. Kalau kita ingat pun imam bagi salam, jangan sambung. Kalau imam bagi salam, kena bagi salam. Mana sempat je lah, 1, 2 doa je lah. Okey, betul lah. Secara akalnya kita berfikir macam tu, logik, maksudnya masuk akal. Iaitu sebab kita tak sempat bersama nak baca doa-doa ni, kita ketika imam, dan imam kita tahu dia memang perlu meraihkan orang yang dia tak boleh panjang-panjang kan? Lepas tu satu lagi, kita tak ingat. Yang tak ingat tu jangan. Kalau dah ingat pun jangan buat. Sebab kita diarahkan untuk mengikut imam. Sekiranya imam bertakbir, kita bertakbir. Sekiranya imam bagi salam, kita bagi salam. Itulah kenapa kita menjadikan imam, kerana untuk mengikut dia. Jadi yang tu kena baikilah. Yang pertama bagi tadi hujahnya masuk akal. Tetapi ingat, agama bukan akal kan? Agama bukan akal. Sebab itulah doa dalam sembahyang ni, kita belajar doa panjang-panjang ni bila? Adakah untuk imam? Tidak. Untuk imam dia kena raikan. Doa ini yang kita belajar panjang-panjang ni untuk upgrade solat kita ketika kita solat bersendiri. Jadi tiada isu tu lagi. Tiada isu imam baca panjang, imam baca pendek. Sebab kerana benda ni diajar untuk kita baca doa sendiri. Ataupun imam tu dia jenis baca lambat, kita ada ruang
Kalau kita baca. Jadi isu Abang Bangkit kan masuk akalnya, tapi tidak kena pada tempat. Kerana yang diajar untuk berdoa ini pada solat sendiri. Kerana Nabi bercakap, inna minkum munaffirin, Nabi marah mukanya merah. Sebab tu kata kita kalau kadang-kadang dengan kebenaran, kita kena serius juga, bukan selalu senyum. Kita kena serius walaupun orang depan ni, audiens kita tak suka dengar. Ikhwan tak boleh ambil hati semua orang. Ada mungkin benda-benda yang ikhwan cakap abang-abang tak suka dengar. Tapi bagus Abang Nordin datang juga. Ibu tak baik tak masuk ke ni. Minta maaf Abang Nordin. Jadi itu sebenarnya kita kalau ada orang bawa kebenaran walaupun pahit datang kan. Sebab memang kita nak cari kesalahan kita dalam belajar ni. Kita tahu kalau kita tak belajar, kita tak tahu mana salah mana betul. Kita datang belajar, ada orang yang bagi kita tahu kita, oh rupanya salah. Maknanya itu kita kena, tempat tu kita kena tumpukan perhatian kita. Kalau kita datang belajar, tiba-tiba kita cakap, result-nya, natijahnya selepas kita belajar, oh yang aku buat semua betul. Tidakkah itu magic? Kita belum ni beramal tanpa belajar, tiba-tiba datang dengan ceramah sama yang kita buat. Magic kalau gitu tak payah belajar kan. Sebab tu memang kata sepatutnya kita expect bila kita datang majlis ilmu ada perkara-perkara kita salah. Sebab sebelum ni kita tak pernah belajar, betul tak? Tak mungkin orang yang tak pernah belajar tiba-tiba semua amalannya betul. Ini magic. Mimpi. Jadi kita bila dapat ke majlis yang macam tu, itu kita fokus. Inilah sebenarnya majlis ilmu yang sebenar. Walaupun hati kita tak sedap. Siapa yang sedap? Orang rasa macam kritik atas kita. Sebenarnya orang tu tak masuk ke kita pun. Ustaz tu tak masuk ke kita pun. Kita sepatutnya bila nampaknya tu, aku nak betulkan. Banyak lagi benda aku tak betul. Macam tu sepatutnya. Jangan pula kita bila kita tak suka dengan ustaz ni, kita terus tak datang. Tak boleh, sebab ustaz dia tak boleh jaga audiens. Kalau dia jaga audiens, untuk audiens dia gembira, dia akan sesat. Dia tidak akan dapat menyampaikan apa yang Allah suruh. Sebab Allah kata kepada Nabi, sekiranya kamu mengikut aktsaran nas, Allah kata, yudilluka an sabilik, sekiranya kamu mengikut kehendak kebanyakan manusia, mereka yang akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Manusia ni kalau kita nak ikut kehendak dia, nak semua orang happy, kita yang akan disesatkan oleh mereka. Itu Nabi, Allah pesan pada Nabi macam tu. Nabi pun boleh jadi sesat kalau Nabi ikut manusia. Sebab itulah memang kita kalau benda tu betul, manusia tak suka pun kita cakap. Nabi kan cakap inna minkum munaffirin. Sebab tu Nabi muka merah. Orang kalau tengok Nabi muka merah, penceramah marah-marah, orang suka tak? Tak suka. Tapi Nabi perlu. Sebab tu nak sahabat kata, matanya merah, suaranya diangkat tinggi, mukanya merah. Dia kata sesungguhnya daripada kamu ada golongan yang menyebabkan manusia lari daripada masjid, iaitu imam baca panjang. Dia marahkan Muaz masa tu, dia tak sebut nama Muaz. Dia kata daripada golongan kamu ni ada. Muaz kat Yaman, Muaz bukan orang biasa, gubernur di Yaman. Okey, rakyat kat sana. Perdana Menteri ketua menteri besar di Yaman. Yaman dengan Madinah jauh ke dekat? Jauh. Nabi panggil. Walaupun Muaz ni bukan orang biasa. Sebab dia cakap kamu, dia tak cakap betul-betul macam tu. Ada orang yang komplain kata Muaz baca pan. Sebab tu orang kata kalau kita jadi imam bukan untuk kita. Ni kalau kita baca laju tak apalah, kita tahu orang kita lambat, penjamaah kita lambat, kita kena tahu jemaah kita imam. Jadi orang tua baca lambat, kalau kita baca laju dia pula yang tak sempat. Yang tu boleh kita baca doa kita. Tapi yang kita nak baca ni doa ini sebenarnya kita perlu baca dalam doa dalam sembahyang sunat kita. Sembahyang lain. Ataupun kita sembahyang berimam, imam baca panjang, kita ada ruang boleh baca. Once imam bagi salam, kita kena bagi salam, jangan nak jadi warak lebih pada sepatutnya. Jadinya isu tadi apa? Soalan dia tadi? Soalan yang kau bangkit tadi. Dalam sembahyang untuk kan? Mana satu lebih? Apa? Mana satu lebih baik? Doa dalam sembahyang ke doa selepas sembahyang? Kalau kita tanya orang yang buat selepas sembahyang pun dia akan cakap juga apa?
dalam sembahyang itu lebih afdal. Masalahnya dia cakap macam tu, dia buatlah lain. Itu kita tahu dah, fitrah. Memang secara fitrah, kalau tanya siapa-siapa pun, maknanya fitrah Allah dah letak dah pada hamba dia, itu mereka akan menganggap doa dalam sembahyang, doa ni mana permintaan faham tadi kan, yang dibuat dalam sembahyang adalah lebih afdal. Tetapi fitrah walaupun dia dah wujud dalam hati kita, jika tidak ada ilmu, fitrah boleh terpesong. Sebab tu ada orang menyembahkan fitrah Allah dah letak dalam hati semua manusia, yang mereka ni akan faham, iaitu ada tu Tuhan. Tetapi jika tidak dipandu dengan ilmu, ada yang sesat menyembah lembu, ada yang sesat menyembah patung, ada yang sesat menyembah matahari. Tetapi kenapa mereka menyembah mencari Tuhan? Sebab Allah dah letak dalam fitrah kita boleh rasa ada tu Tuhan. Orang yang fitrah dah rosak, yang kata tak ada Tuhan, dah rosak, memang rosak lah. Sebab kita fikir tak logik, macam mana boleh kamu kata tak ada Tuhan? Kita tengok kereta pun dah kompleks bagi kita, tak logik, tak ada orang yang menciptakan. Kita tekan switch kat sini, enjin kat belakang hidup. Contoh ada enjin kat belakang Porsche kan, ada sensor, ada apa semua. Tak logik jika benda ni ada, tak ada Tuhan, tak ada orang yang create. Logik ke tak kereta Porsche ada, tak ada siapa create? Logik? Tak logik, maknanya bercanggah dengan akal dan fitrah. Tetapi kalau tanpa ilmu, fitrah walaupun dah ada, sesat. Fitrah dah ada, jangan yang mengatakan doa dalam sembahyang lebih afdal. Tak ada ilmu yang memandu fitrah, fitrah boleh jadi sesat, tidak memberi faedah. Dari kecil cara berdoa dalam sembahyang, kita dah kebiasaan. Tak ada ilmu lah, tak ada ilmu lah kesimpulannya. Kesimpulannya tak ada ilmu. Jadi kita dah terbiasa bila nak berdoa kan kena angkat tangan. Kalau tak angkat tangan tu macam betul, Nabi Muhammad SAW macam orang kata kita tak ada adab lah. Kalau kita nak minta orang something, kita kena hulur tangan kan. Jadi bila kita berdoa tak hulur tangan gitu, kita masih macam. Tapi kita minta benda something dengan orang hulur tangan bukan kerana beradab. Sebab kita minta nak ambil lah. Itu lain kan, bukan kerana kita beradab, minta dengan orang. Sebenarnya tak ada kita berhajat kita tak ada tangan tu, tak ada berhajat. Sebab tu sebenarnya minta angkat tangan bukan macam ni. Kita minta, kita angkat tangan macam ni sebenarnya kan. Sebab dalam hadis kita akan tengok nanti solatul istisqa, bila kita baca tentang solat istisqa, pensyarah ada tunjuk Nabi angkat tangan dia ni menghala ke muka, tapak tangan menghala ke muka, maknanya angkat tangan macam ni ke macam ni? Sebab kalau macam ni menghala ke muka, tidak, ini menghala ke langit. Betul tak? Yang orang kita dah buat angkat tangan menghala ke langit, sedang dalam hadis Nabi mengangkat tangan menghala ke muka. Maknanya angkat tangan macam ni kerana apa? Dia tahu secara fitrahnya Allah di atas, dia minta tu dia angkat tangan ke atas. Fitrah ada, tetapi jika tak ada ilmu, dia kata tidak, Allah tidak bertempat. Tanpa ilmu boleh jadi sesat. Secara fitrah semua orang dalam agama mana-mana pun, mereka kalau nak berdoa dia akan tengok ke langit. Daripada mana benda dia? Allah dah letak dalam fitrah kita. Tapi setiap manusia boleh tahu Allah Subhanahu Wa Taala ada di langit. Dalam hadis yang sama, hadis tentang istisqa, Nabi juga sebut. Nabi sebut mereka berkumpul, sahabat berkumpul untuk minta doa istisqa. Kemudian Nabi kata, baliklah kamu kerana dah ada makhluk lain berdoa dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Nabi kata macam tu. Tak sempat solat istisqa. Kenapa? Ketika Nabi keluar, Nabi nampak semut. Nabi nampak semut. Bahasa Kelantan semut. Dia ada huruf A sebanyak sikit. Jadinya nak kata Nabi nampak semut. Nabi nampak semut, kemudian semut itu terlentang di atas belakangnya, mengangkat kakinya ke atas, mengangkat ke atas juga. Semut pun Allah buat fitrah mengangkat ke atas. Maknanya Allah di mana? Allah di atas. Semut nak minta, ya Allah turunkan hujan, Nabi boleh dengar. Perkara yang gaib, setengah-setengah benda Nabi boleh tahu, yang mana Allah izinkan pada dia untuk tahu. Dia angkat tangan, dia kata, ya Allah turunkan hujan, kami perlukan hujan. Semut yang minta, manusia dapat manfaat. Kadang-kadang kalau kerana dosa manusia, Allah tak turunkan hujan. Tetapi kerana ada haiwan ternakan, lembu, kambing dan sebagainya perlukan hujan, manusia pun dapat. Manusia pun kata Alhamdulillah. Kadang-kadang lah kan, kan kadang-kadang kata Alhamdulillah. Ada yang tak kata, dia sombong, dia kata Allah sayang pada kita, tengok hujannya. Sebenarnya bukan sayang pada awak, Allah sayang pada tu, kambing, lembu semua tu. Wujud dia orang ada. Kalau awak dengan dosa awak
mungkin dunia ni kering. Jadi jangan perasan. Lepas tu kita jangan perasan kalau kita dapat kekayaan ke, dapat nikmat, jangan perasan yang kita ni Allah sayang. Belum tentu. Jadinya secara fitrah Allah dah letak kebenaran pada kita, tetapi fitrah boleh jadi sesat jika tanpa panduan ilmu. Secara fitrahnya kita tanya orang mana lagi afdal, semua dah cakap dalam sembahyang. Jadi kita tak tahu dalam sembahyang adalah lebih Allah, kita buat dalam sembahyang, lepas sembahyang kita zikir. Buktinya apa? Buktinya hadis Nabi Muhammad SAW. Kena undur balik hadisnya, kena undur balik. Hadis bercakap tentang yang lain, tentang tajuk yang lain. Syekh kata, buktinya ialah, dalilnya ialah, kita di dalam sembahyang kita berbisik dengan Tuhan, kita bermunajat dengan Tuhan. Kita biasa sebut munajat kan, bermunajat dengan Tuhan. Munajat maknanya apa? Bisik. Munajat di mana sebenarnya bisik. Dan kita pelik jika kita tengok program munajat perdana, dinamakan program munajat perdana, Qiyamul Lail beramai-ramai, kemudian guna mikrofon. Ya Allah, mata berangin pun kan. Bisik apa dengan mikrofon? Bagi nama program munajat, bisik apa dengan mikrofon? Satu dunia tengok. Bagaimana kita tahu? Kita boleh tahu awak ni menitis air mata ikhlas ke menitis air mata kerana satu dunia tengok? Sebab Allah SWT, Nabi kata apa dalam hadis, 7 orang yang dilindungi dengan bayangan Allah di hari kiamat, ialah salah satunya ialah pemuda yang nangis kesorangan. Orang yang menangis ketika bersendirian kerana takutkan Allah. Jadi air mata kamu sekarang ini, yang 7 orang itu ke air mata riak kan? Riak ni hendak dilihat oleh manusia. Mana satu? Jadi kalau kita faham hadis ini, konsep agama Islam suruh kita beribadah, suruh kita berzikir berseorangan ke beramai-ramai. Kalau kita faham hadis ni, maknanya ibadah kamu yang sunat, kamu hendak lakukan dia secara berseorangan. Kerana kalau kamu lakukan benda tu beramai-ramai, tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada apa? Ada kemungkinan kamu riak. Ada kemungkinan riak. Jadi kami tak boleh tahu. Dan secara tajuk pun dah bercanggah dah. Kamu kata munajat ini berbisik. Bisikan apakah yang didengari oleh satu dunia? Ini lebih meraung, lebih daripada laungan lah kan. Kalau dah masuk dalam TV, dah masuk dalam internet dan YouTube, satu dunia dengar, dia bukan munajat lagi. Sedangkan Allah nakkan hamba dia bermunajat dengan Allah, berbisik. Elok kamu tak pergi program macam tu, duduk kat rumah kamu, Qiyamul Lail betul-betul. Kalau dah masa tu lah, bukan mudah untuk orang menitiskan air mata ketika berseorangan kan. Orang tak nampak, tapi kalau ada orang nampak, cakap tentang ibu apa sikit kan? Cakap tentang Nabi sikit sebab tu Allah kata, Nabi sebut orang yang berseorangan, dia ada syarat dia berseorangan. Sebab ketika berseorangan bukan mudah, hanya orang yang takut pada Allah dan ikhlas hanya boleh menitiskan air mata. Cakap tajuk yang sama, cerita tentang Nabi, cerita tentang ibu apa juga, tapi kalau depan orang mudahlah kan, nak berlinangan air mata. Tapi kalau seorang, keras hatiku betul tak cakap ni? Jadi sebenarnya agama Islam ni mengajarkan kita bila berzikir, bila macam ni berseorangan. Sebab kalau kita menganjurkan secara beramai-ramai, sampai bila kita nak dapat yang hadis Nabi tu? Takkan adalah orang yang dapat hadis Nabi tu. Sedangkan Nabi ajar tu untuk orang dapat. Maknanya konsep Islam bagi orang yang faham, dia tahu zikir berjemaah tiada. Munajat berjemaah tiada. Nak sebut lagi situasi lain pada zaman Nabi, ada lagi yang mana dia keluar, sahabat keluar lepas Nabi dah wafat, sahabat keluar baru Nabi wafat. Pada waktu itulah setengah daripada golongan yang hidup pada waktu itu, orang awam ke apa ke, dia pergi ke masjid, mereka buat majlis zikir, mereka menggunakan batu. Apa yang belajar, mungkin pernah dengar hadis masyhur juga, mereka menggunakan batu. Tiba-tiba sahabat dengar, sahabat datang dan sahabat marah pada mereka. Sahabat marah, sahabat kata apa? Nabi baru saja wafat, pinggan mangkuk dia pun tak repuk lagi, sebab diguna daripada tanah kan. Dan lihat tak pecah, tak apa lagi pinggan mangkuk dia. Kamu dah mula buat benda bid'ah. Bid'ah yang dimaksudkan apa? Batu? Bukan.
Bid'ah yang dimaksudkan oleh dia ialah berkumpul untuk berzikir. Berkumpul untuk berzikir. Jadi fahamlah, doa tu zikir ke tak? Doa pun zikir mengingati Allah, minta kan? Berkumpul. Tahlil. Lepas tu majlis tadi, berkumpul tak berkumpul? Untuk berzikir. Kalau sahabat ada masa ni, tak payah cakap kalau Nabi ada. Mereka nyanyi laukana bainana al-habib kan. Kalaulah Nabi ada bersama kami, tak payah cakap Nabi. Sahabat ada pada waktu tu pun sahabat dah marah. Kalau Nabi, itu baru satu kelompok, satu halaqah. Ni satu dunia, satu stadium kan. Hati-hati. Jangan ingat Nabi suka kan kalau dia datang. Ajaran dia tidak pernah ajar. Kita boleh cakap, boleh lagi dia nyanyi macam tu. Kita takut Nabi datang, tengok kita, keadaan kita yang rosak macam ni. Tadi Kan? dia kumpul zikir dengan batu macam mana? Mereka gunakan batu untuk mengira zikir dia berapa ribu, berapa ratus, berapa puluh. Kan? Menggunakan batu itu tidak salah, kerana ia adalah contoh, dia adalah wasilah. Perkara yang digunakan macam orang guna tasbih, sebaiknya ditinggalkan sebab Nabi guna jari. Sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau nak guna, boleh ke tak? Boleh, cuba tidak afdal. Okey? Kenapa kita kata boleh? Sebab dia wasilah untuk berzikir. Wasilah ni cara untuk memudahkan kita berzikir, kan? Jadi sahabat datang bukan untuk marah batu tu, guna batu. Dia marah apa? Kalau dia tak marah guna batu, dia marah apa? Jelas dah, di sini bukan isu batu, isu berkumpul untuk berzikir. Dan dia marah, dia suruh, dia tahan, suruh bubarkan. Kalau sahabat ada, cakap Nabi ada, kalau sahabat ada, dia orang panggil lagi, kalau lah Nabi ada bersama kami, kan? Habis lah kamu kena marah semua. Mu'az jika benda tu buat satu kesalahan pun, dan Mu'az lagi alim pada kamu, Nabi merah mak muka dah. Jadi jangan kita perasan sangat, kita kena faham konsep agama Islam tu. Berzikir semua, kita nak bersorangan, munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat kita ni sebenarnya munajat ke bukan? Solat, baca Quran, zikir sebenarnya munajat ke bukan? Munajat. Dan solat itu munajat yang khusus. Maknanya kalau kita sebut munajat, solat tak ada siapa yang sangka solat bukan munajat. Tak ada siapa yang cakap solat bukan munajat, kerana solat adalah munajat. Buktinya apa? Buktinya hadis Nabi Muhammad SAW. Kau sebut sebab benda ni berkait rapat dengan banyak isu lain lagi. Kalau kita sebut satu hadis, tapi kita kena ingat macam yang kau cakap tadi, hayati, hidupi hadis itu, hidup dalam hadis tersebut. Satu hadis kita boleh ekstrak banyak makna yang boleh memandu hidup kita. Hadis pendek saja, Nabi sebut apa? Dalam hadis dia, sebab kita nak buktikan solat-solat ni munajat, iaitu doa lah. Kalau nak doa dengan dalam solat. Sebab masa solat ni kita berbisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya silah talian dengan Allah tu hidup pada waktu tu. Kita belajar bab sutra, ingat tak? Satu bukti yang talian hidup masa solat saja. Sebab tu orang tak boleh lalu pagi dan sebagainya, kan? Talian tu hidup masa tu, kita kena berdoa. Dan satu lagi, Nabi kata apa dalam hadis dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi wa hum yajharuna faqala. Satu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid, tengok sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat dia duduk dalam masjid. Wa hum yajharun. Mereka membaca dengan kuat. Mereka baca apa? Suara yang kuat. Maknanya bunyi macam tu lah. Yang ni sebab dia baca Quran, yang ni baca zikir, yang ni baca Quran surah lain pula, kan? Bunyi suara yang kuat. Kemudian faqala, Nabi berkata, ataupun mereka ni solat, mereka baca kuat, banyak bacaan mereka masing-masing berbeza dan kuat. Keras. Maknanya kuat lah, orang boleh dengar. Yang harum ni maknanya orang boleh dengar, bukan bukan sir, bukan dia tak sorok. Dia baca kuat sampai orang lain boleh dengar. Berlaku tak pada masyarakat kita? Berlaku. Benda ni berlaku. Itu yang kita kena sebut. Ya, walaupun masyarakat tak suka dengar, kalau berlaku dah hadis tu sahih, itu kita kena sebut. Itu bukan nak jaga audiens, kita nak betulkan kesalahan. Masyarakat tak suka dengar, kan? Tapi bukan semua benda yang orang tak suka kita kena ikut. Kita kena ikut ketua Sayyidina. Tu cakap apa? Kan? Kita tak sebut Sayyidina dalam solat,
tapi saya anggap dia Sayyidina. Dia cakap apa, awak tak suka dengar apa, saya sebut apa yang dia cakap. Nabi kata apa? Kullukum yunaji rabbahu. Sesungguhnya setiap orang kamu ni, yang tadi dia baca kan, Nabi tegur lepas tu Nabi kata, baca kuat tadi, sesungguhnya setiap orang daripada kamu yunaji rabbahu, berbisik dengan Tuhannya. Kamu, setiap orang daripada kamu ni berbisik dengan Tuhan. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Maka janganlah seseorang kamu menaikkan suara ke atas yang lain, mengganggu, meninggikan bacaan ke atas orang yang lain. Nabi cakap macam tu, jangan baca kuat sampai orang lain boleh dengar, sebab kamu berbisik dengan Tuhan. Berbisik ni orang yang ketiga dengar ke? Tak dengar. Kamu sekarang berbisik dua orang dengan Tuhan. Jangan kamu baca yang kamu kuat bisikan kamu sehingga orang ketiga boleh dengar. Orang ketiga pun tak boleh dengar. Sebab kita apa? Berbisik. Nabi guna perkataan yunaji, berbisik. Kita berbisik dengan Tuhan, jangan bagi orang dengar. Fala yajhar ba'dukum 'ala ba'd fil Quran. Bila? Dalam bacaan Quran. Baca Quran dalam solat ke, luar solat ke, tak boleh sampai mengganggu orang. Termasuk zikir sekali lah. Fil Quran. Tak, ni dah hadis ni Quran lah. Kalau Quran boleh mudah je nak jawab soalan tu. Kalau Quran dengan zikir mana dia tu? Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Quran. Kalau Quran pun tak boleh jahar, Nabi larang jahar. Sebaik-baik perkataan Nabi larang jahar, apatah lagi zikir. Mudah je kan nak jawab soalan tu bagi orang yang berakal. Mudah je. Kita dah tahu dah Quran Nabi larang, tak ada benda lain lagi lebih baik daripada Quran. Kata Allah. Dan Nabi akui dalam hadisnya yang kau baca maksud dia tadi. Mula-mula start mesti kau baca hadis. Baik-baik perkataan. Itu Quran pun tak boleh kita nak angkat suara mengganggu orang lain, apatah lagi benda lain. Tak payah cakap benda lain. Jadi tak betul dah apa yang diamalkan. Konsep kita zikir secara kuat, baca Quran secara kuat, beramai-ramai, tak kena langsung dengan konsep agama Islam. Tetapi benda ni macam kita kata fitnah dunia, deception. Orang dah anggap dia betul, dan yang betul dianggap salah. Dah lama dah berlaku deception ni, kan? Sebab Nabi kata bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutuskan dan hari kiamat seperti dua jari ini. Dekat ke jauh ni? Dekat ni, kan? Dan kalau cakap dekat, kita tak expect 1000 tahun. Tetapi sekarang dah 1000 lebih tahun dah. 1400, 1500 tahun dah sekarang, kan? Nabi wafat. Ketika mana daripada waktu Nabi sebut. Jadi kita janganlah kata lambat lagi benda tu nak berlaku, dan tak berlaku lagi deception Dajjal tu. Tidak. Dajjal berlaku pada akhir zaman. Dan Nabi kata aku dan akhir zaman macam ni. Maknanya dah lama dah deception tu berlaku, kita saja tak sedar. Kita anggap benda yang betul dianggap salah, dimomokkan dengan nama-nama tertentu, kan? Dan benda yang salah dianggap betul. Sekarang kita faham, konsep nampak jelas, kan? Konsep tu semuanya salah, tetapi dianggap betul. Jadi kalau kita tak ambil base, kita tak kuat, kalau terus orang lain datang dan buat dengar kita punya das ni, kan, mungkin mereka melenting dan tak boleh terima. Base tak kuat, kita alhamdulillah kita tahu kita kena berdisiplin dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hadis yang autentik kita tahu dah, ulama dia segregatekan yang autentik dengan tak autentik tu atas dasar ilmiah yang benar. Bukan mudah nak cakap hadis ni sahih. Kalau cakap sahih tu insya-Allah tak ada orang panggil risiko. Lepas tu mereka berani cakap sahih, dan hadis-hadis ni adalah sahih. Mereka dah iktiraf. Nak cari macam mana lagi panduan kita? Sebaik-baik panduan adalah hadis, bukannya kata-kata ulama ataupun melihat orang lakukan. Tak boleh menilai apa yang orang buat tu, ramai orang buat, mana yang benda tu betul, tidak, kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kamu ikut aktsara man fil ard yudhillunaka an sabil. Sekiranya kamu mengikut kebanyakan orang di muka bumi ini, pasti mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan. Yang bahaya tu. Jadi di sini kita, ustaz-ustaz kata kita kena baca, sekurang-kurangnya telinga kita dengar baca Quran dalam sembahyang. Betul ke salah tu? Salah. Syekh Ikhwan cakap, orang yang cakap macam tu walaupun dia anggap ustaz dia ignorant. Dia apa? Ignorant apa? Ignorant satu sifat yang terpuji. Kerana ignorant jahil.
terpuji. Sebab kalau jahil dan dia tahu dia jahil, dia akan belajar. Dan orang yang jahil, jika kita ajar mudah diterima. Yang tak terpujinya, yang terkutuknya ialah jahil murakkab. Jahil tapi dia rasa pandai. Jahil tapi dia rasa pandai. Dia rasa dia tahu, sebenarnya dia tak tahu. Dan yang mengajar mesti dia rasa dia tahu. Kalau dia tak rasa dia tahu, dia tak mengajar orang. Ataupun dia mungkin mengajar tapi dia kata mungkin saya tersalah, boleh refer balik dan tegur saya jika saya tersalah. Tapi ini tidak. Dia pula yang marah, yang kata sebaliknya. Maknanya dia betul-betul rasa dia tak tahu. Hati-hati. Deception telah berlaku. Inilah yang dikehendaki. Mereka sangat suka, Dajjal dan tenteranya sangat suka bila kebenaran dimomok-momokkan dengan nama-nama tertentu. Sebab mereka tak nak orang sampai kepada mereka kebenaran. Mereka akan suburkan benda yang salah yang telah dianggap kebenaran. Sebab tu kita tengok sambutannya rancak. Sambutan berjuta-juta. Bila sebut hadis Bulughul Maram, sambutannya Masya Allah. Sambutan zikir, munajat dan sebagainya satu stadium. Kalau kita kata ceramah sunnah, tidak ada. Betul tak? Kalau kita kata majlis zikir, baca ayat Yasin, ada makan-makan pula lepas tu kan, tahlil dan sebagainya, ui, ramai. Benda itu akan disambut. Kerana yang dia merencanakan semua benda ni, strateginya bukan orang biasa. Itu yang dikehendaki oleh fitnah Dajjal. Kan deception tu adalah deception terancang. Tapi orang yang beriman tidak ada masalah. Mereka boleh mengetahui mana yang betul, mana yang salah. Dan mereka tidak teragak-agak mengikut yang betul walaupun dibenci orang. Okey, hadis pada masa ni jelas semua yang kau dah jelaskan semua dah. Tak ada dah isu dah kan? Jelas. Alhamdulillah. Sebenarnya yang kita bercakap tu bukan apa-apa, tapi segalanya adalah hadis. Yes, berkaitan dengan revision kita hari-hari yang terlepas. Dan bukan sekali revision, hadis yang ni apa? Hadis baru. Kita masuk hadis seterusnya. Harapnya hari ini telah menambah kita punya keyakinan dengan apa yang kita pelajari dan apa yang kita nak amalkan selepas ini, dan meyakinkan kita untuk meninggalkan benda yang telah kita amalkan dan kita tahu salah. Itu ilmu. Ilmu akan membawa kepada keyakinan, dia tidak akan membawa kepada was-was dan syak. Kalau menjadikan kita belajar ni makin was-was, hati-hati, bukan ilmu lah tu. Hadis kita yang seterusnya daripada, cuma ada sebenda yang tak cakap lagi. Bila kita sebut tentang Allahumma salli ala Muhammad, sebab tak ada apa-apa dah katanya. Kadang-kadang tak ada orang tanya, kita gairah nak masuk pada hadis seterusnya, tapi takut ada benda orang tak faham. Tapi mereka rasa mereka faham, sebab tu mereka tak bertanya. Contoh macam berselawat. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Kenapa tak ada orang tanya, apakah maksud berselawatlah kamu? Abang tahu ke? Kakak tahu ke makna berselawatlah kepada Nabi Muhammad ni apa maknanya? Sebab apa? Sebab bila kita berselawat, satu kali selawat ke atas Nabi, Nabi kata Allah akan berselawat ke atas dia sebanyak 10 kali. Jadi apa dia selawat ni? Apa yang kita dapat 10 kali tu? Bahkan kita digalakkan hari Jumaat untuk berselawat kepada Nabi, dan ini hari Jumaat kan? Jadi kita selawat sekali, Allahumma salli ala Muhammad tu kita selawat sekali, Allah selawat pada kita 10 kali. Masalahnya apa benda yang 10 kali saya dapat tu? Apa-apa tahu ke? Sebelum kita tinggalkan tahiyat kan, kita gairah nak pergi hadis seterusnya, kononnya kan? Sebelum kita tinggal tahiyat kita sebut selawat. Apa makna selawat? Doa. Selawat doa. Sebab solat kan? Selawat doa kan? Okey, hujah tu diterima. Siapa ada? Maknanya wajib masuk akal. Sebab tu kata bukan semua masuk akal adalah betul kan? Macam Abang Zulkifli tadi, masuk akal hujahnya, tapi bukan semua benda masuk akal adalah betul. Sebab tu ahli kalam ni mereka yang bercakap tentang logik. Tahu kan ahli kalam siapa? Siapa yang bapa dia? Sokrat, Aristotle. Aristotle tak Aristotle lah. Bapa ustaz dia Sokrat. Plato. Aristotle dengan Plato tu apa bahasa Arab dia? Nama dia sebenar? Itu bukan karakter tertentu. Aristotle tu Aristo. Plato. Plato tak apa? Aflatun.
Aflatun, bahasa Arab panggil Aflatun dengan Aristo. Tapi dua-dua ni belajar dengan siapa? Sakarat. Sakarat tu bapak dia, bukan Sakaratul Maut ni. Sekuritis. Sokrates kan? Itu bapak dia tak? Ini ahli kalam kita panggil dia. Mereka ni bercakap tentang logik, mantik dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat, bukan semua mantik betul. Bukti tadi dia cakap dah, masuk akal kan? Tapi nanti membuktikan tak salah. Ya, abang Imam masuk akal, tapi tak kena dengan agama. Sebab tu kata agama mantik lain. Ahli kalam bukan daripada golongan agama. Dia bermain dengan akal dan dia ingat akal itu betul. Kalau masuk akal, dia main jika begini maka begini, jika begini maka begini. Bagi dia maka tu confirm betul. Faham? Tidak semestinya dalam agama. Ada yang betul kita boleh jadikan dia sebagai cara untuk kita memahami sesuatu, tetapi kadang-kadang tidak boleh dijadikan. Sebab itulah mereka tidak diiktiraf. Ahli kalam tidak diiktiraf dalam agama Islam, lebih-lebih lagi dalam bab akidah. Dan mereka banyak masuk dalam bab akidah, bab tauhid dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan ramai golongan di negara kita yang menyangka Allah duduk di langit. Sedangkan secara fitrah semua pun angkat tangan ke langit. Mereka menyangka kerana apa? Disesatkan oleh ilmu akal, ilmu kalam. Sebab mereka kata kalau ada tempat, dia makhluk. Dan Allah bukan makhluk. Tidak boleh sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Betul lah dia ada, cara logiknya betul lah, tapi tak boleh kerana Allah sendiri yang kata dia alal arsy istawa. Siapa yang kata? Allah. Ada lagi yang kenal diri Allah lebih pada Allah? Tak ada dah. Untuk menggunakan dia sebagai panduan kita boleh, tapi jika dia bercanggah tak boleh pakai. Dia bukan kaedah. Kalau betul dia kaedah yang sebenar, Nabi akan ajar dia dulu. Nabi akan ajar ilmu mantik dulu. Jadi janganlah kita pergi tinggalkan sunnah Nabi, tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hadis, pergi cari ilmu sana, kemudian gunakan tu untuk tafsirkan. Jangan, salah. Itu yang menyebabkan mereka tersalah. Mereka gunakan benda tu untuk mentafsir benda ini. Itu salah. Sebenarnya yang kita boleh guna, tak apa kalau kita nak berhujah dengan mereka, berhujah dengan ahli kalam kan, kita guna cara yang mereka fahami. Itu yang baru betul. Belajar ahli kalam untuk hujah dengan mereka, guna apa yang kita fahami, bukannya kita gunakan teknik mereka untuk memahami apa yang telah ada pada kita. Itu terbalik. Alhamdulillah. Jadi tadi tentang solat, selawat tu. Apa maksud solat dan selawat? Secara logiknya doa lah macam apa cakap kan? Sebab daripada sudut maknanya, asal pada perkataan solat. Solat maksudnya doa. Tetapi bukan setiap logik akal maknanya betul. Di sini selawat memberi makna kita minta Allah supaya, selawat bukan pujian, minta Allah sebab doa maknanya minta Allah. Allahumma salli ala, ya Allah berselawat kamu ke atas. Minta Allah supaya apa? Mohon rahmat. Minta Allah supaya apa? Last kali orang kita kena cakap minta Allah supaya berselawat lah. Kan? Tak betul lah tu. Sebab kita akan tanya pula berselawat tu apa? Betul tak? Jadi loop macam tu je. Kita kena jawab, berselawat itu sebenarnya meminta Allah Subhanahu Wa Taala supaya memuji dia di hadapan Malaul A'la, di hadapan para malaikat. Memuji siapa? Memuji Nabi Muhammad. Jadi selawat-selawat ni minta Allah memuji. Ya Allah puji Nabi. Ya Allah puji Nabi di sisi siapa? Al-Malaul A'la, malaikat pemegang arash. Al-Malaul A'la ni malaikat yang memegang arash, menjunjung arash, malaikat penjunjung arash. Yahmiluna arsy rabbik. Yahmil ni memegang, menjunjung. Kalau junjung atas ke bawah? Atas. Jadi arash kat mana? Atas. Dan Allah kata alal arsy istawa, tempat dia atas. Allah dunia tempat dia atas. Anak-anak kita yang kecil kalau ditanya ya Allah kat mana? Allah tempat dia kat atas. Ahli sunnah wal jamaah, orang yang mengikut ajaran Nabi, mengajar daripada kecil anak dia, Allah tempatnya di atas. Kerana fitrah pun kan, atas apa tak atas apa tak penting, yang penting Allah kata Allah kat mana? Alal arsy istawa. Kalau arash kat situ, Allah kat atas. Atas arash Allah kata kan. Kita kena tahu Allah sebut macam tu. Logik tak logik jangan pakai ilmu kalam kamu. Sekarang ni benda ni Allah yang sebut, dan Allah menyifatkan diri dia, tidak ada siapa lagi lebih mengetahui daripada Allah tentang dirinya sendiri. Dan kita tahu Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau dia kata duduk ke, dia kata apa ke, tidak sama.
Dia hanya menyebut perkataan itu untuk kamu faham. Kalau Allah sebut benda lain, macam mana kamu nak faham? Kamu manusia, kamu faham duduk-duduk lah. Tapi kamu kena ingat duduk dia bukan macam makhluk. Kalau kita duduk macam ni, yang ingat macam tu je. Tak boleh imagine. Kan? Syurga itu makhluk Allah, kita tak boleh imagine dah. Inikah pula Allah. Allah bercakap dengan kita, bercakap dengan audiens dengan apa yang mereka faham. Kita nak mengajar orang awam, kita bercakap dengan cara yang mereka faham. Jadi tahu dah mana berselawat apa dia? Berselawat, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memuji dia di hadapan malaikat. Ya Allah, seolah-olah kita kata Allahumma salli ala Muhammad, tu maknanya ya Allah puji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Sekali kita minta Allah supaya memuji Nabi Muhammad di atas kepada para malaikat, Allah akan memuji kita di hadapan malaikat sebanyak 10 kali. Jadi barulah masuk akal kita sekarang ni. Memang betul perkataan itu berdoa, tetapi berdoa untuk meminta untuk dipuji Nabi di hadapan para malaikat. Dan bila Allah kata aku akan berselawat kepada kamu 10 kali, maknanya Allah akan puji kita di hadapan malaikat 10. Memang betul Allah puji orang-orang yang beriman. Orang yang bangun pada qiyamul lail, Allah puji kan? Allah tunjuk pada malaikat. Allah berbangga sebab Allah bagi nafsu kepada orang ni. Pada manusia Allah bagi nafsu, malaikat Allah tak bagi nafsu. Jadi orang malaikat buat amal baik, bertasbih tak berhenti pun, Allah tak puji. Sebab apa? Memang dia tak ada nafsu nak buat benda lain. Tapi manusia yang ada nafsu, nak buat benda yang dia nak buat, nak enjoy dan sebagainya, dia tahan kerana Allah. Tengah malam dia bangun, dia orang azan, dia pergi. Walaupun dia duk buat benda lain, kalau boleh tak nak, susahnya dia pergi. Allah puji dia di hadapan malaikat. Tengok hamba aku ini. Kan? Tengok hamba aku ini, aku bagi ganjaran pada dia nanti. Tempat tinggal keagunganku, iaitu syurga. Jadilah kita hamba yang banyak berselawat kepada Nabi pada hari Jumaat. Maknanya minta Allah supaya memuji Nabi pada hari Jumaat. Allah puji kita di hadapan malaikat sebanyak 10 kali. 2 kali kita selawat kepada Nabi, Allah puji kita di hadapan malaikat berapa? 20 kali. Okey. Malaikat kenal kita nanti. Baru boleh pergi kepada hadis seterusnya. Hadis seterusnya kita baca secara ringkas lah, sebab masa pun ada lagi dalam 5 minit lagi. Daripada Ibnu Mas'ud Al-Ansari. Betul kan? Nombor ni kau tak boleh cakap sebab berbeza. Daripada Ibnu Mas'ud, betul tak? Sauban. 3/3 dia. Oh, Sauban, okey. Jauh dah kita ni, tinggal sikit lagi untuk kita masuk pada bab sujud sahwi kan. Daripada Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sauban kata Rasulullah dulunya selalu, kana ni memberi makna benda yang dilakukan pada waktu lepas dan perlakuan itu berterusan. Itu makna kana, terjemahannya yang sebenar. Okey, dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat dan selalu mengamalkan sekiranya dia insarafa ni beransur daripada sembahyangnya, maknanya beransur keluar pada sembahyangnya, selesai bersembahyang, istaghfarallaha thalathan, dia akan meminta keampunan dengan Allah sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini zikir ke doa? Zikir. Sahabat kata selepas sembahyang ke dalam sembahyang? Selepas, sebab dikata insarafa, beransur. Bahkan dalam keadaan beransur, tak duduk lah, beransur. Betul tak? Insarafa, keluar daripada sembahyangnya, barulah Nabi berzikir. Maknanya Nabi kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan doa ni, ini satu lagi bukti mengatakan zikir selepas solat. Salah, sebenarnya Nabi kata apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang dibuat oleh kita. Alhamdulillah, betul kat sini kan? Wa qala, dan dia berkata, dan Nabi pun bersabda, Allahumma antas salam. Ini zikir yang Nabi buat, ini kita kena contohi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah salam, engkaulah keselamatan. As-salam ni boleh memberi makna keselamatan, boleh memberi makna nama Allah. Siapa keselamatan? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga nama dia. Sebab tu kita kata Assalamualaikum, maknanya Allah ke atas kamu.
Di mana Allah ke atas kamu, ataupun yang kita faham secara biasa ni keselamatan ke atas kamu. Faham tak? Sebab assalam pun nama Allah. Jadi kita baca selepas sembahyang, Allahumma antas salam, engkaulah keselamatan dan engkaulah assalam. Namamu yang memberi makna keselamatan. Engkaulah keselamatan, engkaulah assalam. Wa minkas salam, dan daripada kamulah keselamatan. Makna Allah pun assalam, dan daripada kamu datangnya keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, berkatlah kamu wahai yang mempunyai keagungan dan mempunyai kemuliaan. Kita baca kitabnya ni, baca alhamdulillah. Yang ni kita buat ni mula-mula lepas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dapat pahala full kerana kita mengikut Nabi, berdisiplin mengikut Nabi. Sebab ada versi yang lain lagi, kita sayang orang nak buat versi yang lain, tak ada panduan daripada Nabi. Salam apa ni? Wa ilaika ya'udus salam, kan apa? Bisalam apa semua? Amin tak bisalam, macam-macam dia nak salam semua. Ni bagi sajak sebenarnya makruh dalam doa dan zikir. Sajak kita takalluf, kita buat-buat dan suruh bunyi sedap. Doa dan zikir yang ada sajak makruh. Sebab Nabi kata dia tak suka. Kalau berdoa nak kena buat ada sajak sedap dengar. Kan ada rhythm. Sajak ni bahasa Melayu panggil sajak, kan? Tapi dah ditukar. Sajak tu sebenarnya pada bahasa Arab lah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dah jadi pantun, kan? Berasal dari perkataan Arab tetapi dah ditukar. Sajak dah jadi lain, boleh ucap kacir pun tak apa. Itu dengan tak sajak, kan? Dan gaya asalnya sajak beri makna yang baris akhir dia, huruf akhir dia sama. Aku kata akhir tu sama. Yang tu tak ada riwayat? Tak ada. Wa'alaika ya'udus salam. Ini riwayat kat sini dan habis ni ada jumpa. Jadi kita sayang kamu mengamalkan. Dia bukan kita menilai benda tu lebih baik ataupun tidak, atau berdasarkan panjang pendek dia, berdasarkan sedap dengar dia. Tidak. Mudah saja menilai mana yang baik. Daripada Nabi, baik, terbaik, paling baik. Walaupun ringkas dan pendek, walaupun dengar tak berapa sedap, tapi kalau keluar daripada lidah Nabi, bukan biasa. Kalau kita boleh nampak passionnya, bukan biasa kalau keluar daripada lidah Nabi. Kenapa Allah pilih nak keluar daripada lidah Nabi perkataan ini? Sedangkan kalau Allah boleh pun bagi ilham pada orang kat kedai kopi, kan, tengah minum kopi tu, tengah minum teh, keluar dia, dapat ilham, cakap, boleh pun. Tetapi kenapa Allah pilih atas lisan Nabi? Beri makna special ni benda ni. Sebab Allah ada kebolehan untuk bagi ilham pada orang lain, pada ulama dan sebagainya. Tapi kalau kita pilih untuk ikuti ulama sedangkan kita ada versi Nabi, tak cerdik lah kita tak kenal lah Nabi. Jadi aku kata dah, ini alhamdulillah, alhamdulillah. Ini hadis yang Masya Allah ni, ingatkan hadis tadi yang tadi panjang sikit. Yang ni kita boleh berhenti dengan hadis ni lah, sebab ngam-ngam waktu kita mula tadi. Sama sikit Ustaz, yang last tu yang last? Saya lepas tu. Nak sama lagi lepas tu? Satu sikit je. Sikit je. Nampak panjang ni. Tak apalah, kita sambung kerana permintaan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, man sabbahallaha dubura kulli salatin, siapa yang bertasbih kepada Allah selepas setiap kali sembahyang. Selepas dubura tu selepas. Di sini memberi makna selepas sembahyang. Kenapa? Sebab dia faham lah tu? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Sebab benda ni kalau akak abang boleh faham, Masya Allah, kerana penuntut ilmu pun ada yang tak boleh faham. Dia pula ada berhujah dengan kita, macam dia pandai daripada ulama. Bukan kita kata kita sebab kita ambil daripada ulama. Ulama dah bincang. Kita pun tak kena berbual dengan dia. Sebab dia kata tak apalah, kalau Allah nak bagi hidayah pada dia, dapat hidayah. Dan kalau Allah tak bagi hidayah, kita siapa? Kita dah mampu untuk memberi hidayah pada orang. Kakak ada faham itu? Alhamdulillah. Dubura kulli salat, siapa yang bertasbih kepada Allah di belakang setiap salat sebanyak 33. 33. Sebab itulah kita lepas tabarak tayyib jalal wal ikram tu, ada lagi zikir dia. Lepas tu kita tasbih 33 kali. Ada asal kita? Ada. Alhamdulillah, ada asal. Alhamdulillah. Wa hamidallaha 33. Dan Nabi pun
memuji Allah. Apa macam mana memuji Allah? Alhamdulillah. Yang tadi sabbah Allah tu mentasbih pada Allah dengan menyebut subhanallah. 33 kali juga, masya-Allah, ada asal. Wa kabbarallaha 33, dan dia membesarkan Allah dengan menyebut Allahu akbar sebanyak 33 kali. Fatilka 99, maka itu adalah 99 kali. Wa qala tamamul mi'ah, dan dia berkata untuk menyempurnakan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia cukupkan dengan 100 dengan bacaan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di sini sebenarnya kena detailkannya apa maksud tiada Tuhan selain Allah. Sebab ahli kalam dia mencampurkan perkataan ini. Ini kita kena bincang minggu hadapan insya-Allah. Apa maksud dia? Kan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang esa, yang satu, tiada sekutu baginya. Ini penting, bab tauhid ni, ini berkaitan dengan bab tauhid. Insya-Allah minggu depan ni kita akan jelaskan. Lahul mulk, baginya kekuasaan. Lahul mulk ni sepatutnya kena sebut al-mulku lahu, tapi di sini disebut lahul mulk, menyatakan tidak ada seorang pun yang memiliki kecuali dia. Itu maksud daripada bahasa Arab. Baginya kekuasaan, kerajaan. Memberi makna bukan bagi orang lain, baginya. Sebab tu dia nak stres, dia letak kat depan. Sepatutnya benda tu kena duduk kat belakang. Dia letak kat depan, kata baginya, maknanya tak ada orang lain yang memiliki kecuali kamu. Itu maksudnya. Kekuasaan khusus untuk kamu. Walahul hamd, sama juga kepujian, tidak ada orang lain yang memilikinya kecuali kamu. Tidak ada, dan baginya kepujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah ni di atas setiap sesuatu dia mampu melakukan setiap sesuatu. Ghufirat lahu khatayahu. Siapa yang dah buat macam ni, siapa yang dah jadi cukupkan 133 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, dan sekali la ilaha illallah tu, ghufirat lahu khatayahu, diampunkan baginya kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, walaupun kesalahan itu seperti walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun kesalahan itu banyak seperti buih di laut. Itu yang kita ganti dengan doa kat negara kita kan. Kita tinggalkan zikir ini, yang mana kalau kita buat, kita dapat ganjaran diampunkan dosa walaupun sebesar, walaupun sebanyak buih di laut. Kita pergi tinggal dengan doa. Sedih ke kita? Tak zikir tak apa, asal berdoa, aku nak bangun. Doa ni Pak Imam. Patutnya ini yang kena buat. Itulah kata, kalau kita masukkan sesuatu yang bukan pada agama Islam, kita akan letakkan dia pada tempat yang sebenarnya sunnah ada kat situ. Kita lakukan yang tambahan, kita akan erase sebenarnya yang sunnah yang memberi kebaikan dan betul-betul pahala kepada kita. Hati-hati. Jadi ini kita nak amalkan yang ni. Alhamdulillah. Ini yang sebenarnya kena menunjukkan syarahan ni. Perkataan ni penting. Kita masuk bab tauhid, kita tak nak keluar tanpa memahaminya. Kerana tauhid adalah perkara yang paling penting. Kunci syurga adalah tauhid. La ilaha illallah adalah perkataan tu kunci syurga. Kunci syurga. Tapi ada juga orang yang kata la ilaha illallah tapi tak masuk syurga. Betul? Orang kafir, Quraisy, dia kata tak la ilaha illallah. Dia mengaku, kalau sebab Allah tanya dalam Quran, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan cakap Allah. Maknanya dia mengaku tiada siapa yang mencipta langit dan bumi ini kecuali Allah. Lepas tu mereka kata wa ma la yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka kata berhala-berhala ni kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Maknanya dia menyembah Allah. Berhala-berhala tu untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Tapi masuk syurga ke masuk neraka mereka? Sebab tu Imam kata bukan semua yang kata la ilaha illallah itu mengaku Allah itu satu pada kekuasaannya masuk syurga. Siapa yang mengaku Allah itu Tuhan, adakah semestinya masuk syurga? Tidak. Dia kata penting yang ni bab tauhid ni. Kerana itu adalah kunci kita untuk masuk ke syurga. Dan dia memerlukan syarahan. Masa kita pun dah tamat, insya-Allah kita hadir pada minggu hadapan pula. Sekiranya diberi umur yang panjang, kesihatan, insya-Allah kita boleh syarahkan tauhid pula. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.